Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? Sehat? Alhamdulillah, sihat saja. Alhamdulillah. Sehat. Sihat. Sehat. Jadi Alhamdulillah. sudah bersedia alhamdulillah ya, malam ni insya-Allah kita menggunakan kitab Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada muka surat yang ke-203 ya. InsyaAllah ya, masing-masing kita buka kitab masing-masing ya, yang menggunakan kitab Bulughul Maram yang baru, muka surat 203 ya, pada hadis yang di bawah sekali ya, 414. Jadi mari sama-sama kita memberikan perhatian ya kepada perbincangan kita pada hari ini insya-Allah ya. Dan perbincangan kita bermula dengan bab yang berkaitan dengan solat-solat sunat lah. Ya, mari sama-sama kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Daripada Ibni Umar ya, anin Nabi SAW. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Hadis daripada ya, daripada tu an tu daripada ya. Ibni Umar ya, anak kepada Sayyidina Umar, maknanya anak yang bernama Abdullah. Tidak disebut Abdullah kerana understood ya. Ibni Umar maknanya an Abdillah Ibni Umar ya, anin Nabi, daripada baginda Nabi salawat dan salam kata baginda, qala Nabi bersabda, iza apabila tala al-fajru ya, apabila terbit fajar. Terbit fajar maknanya masuk subuh ya. Sebab dalam bahasa Arab ya disebut solatul fajar, mana solat fardu subuh ya, solatul fajar boleh, solatul subhi boleh, solatul ghadat pun boleh, ada tiga ya. Al-fajar satu, yang kedua subuh, yang ketiga ghadat ya, ada tiga. Kalau kita jumpa dalam hadis ataupun dalam kitab sirah ya, ataupun dalam mana-mana teks, kalau disebut ghadat ya, ghadat mana solat subuh ataupun juga solat fajar ya. Jadi ini menyebut ya cerita tentang masuk waktu subuh ya, cerita solat malam ya. Tapi bila berakhirnya, bila masuk waktu subuh, iza apabila ya, sesuatu yang pasti berlaku. Setiap pagi ada berlaku ya. Apa yang berlaku? Terbit fajar. Tola'a makna terbit. Macam kita ya, orang nasyid itulah, tola'al badru alaina ya, telah terbit, telah muncul ya, badar, bulan penuh ya. Apa ni, ke atas kami. Siapakah bulan penuh tu? Nabi Muhammad SAW. Jadi tola'a makna terbit, muncul ya, keluar, itu makna tola'a. Jadi bila terbit fajar, faqad maka sesungguhnya zahaba telah hilang, telah pergi waktu ya, apa ni, waktu kulli salatil lail wal witir. Jadi maknanya bila terbit fajar masuk waktu subuh. Ya, azan yang kedua lah ya. Kalau azan yang pertama kalau di Mekah Madinah ataupun di Masjid Shah Alam ya, azan yang pertama azan yang membangunkan kita daripada tidur. Kalau kita belum sahur boleh sahur lagi. Kalau kita belum tahajud boleh tahajud ya. Kerana kerana azan itu tidak mengandungi as-salatu khairum minan naum. Kalau azan yang ada lafaz as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur, maka ya masuklah waktu fajar, waktu subuh atau waktu ghadat. Jadi tak boleh lagi sembahyang malam, berakhirlah ya, sudah hilanglah ya setiap solat malam ya, sama ada solat tu kita namakan solat apa-apalah ya, tarawih ke, solat malam ya, tahajud ke, apa saja. Wal witir, begitu juga berakhir solat witir ya. Maka kata Nabi, fa'autiru, maka hendaklah kamu berwitir qabla, sebelum tulu terbitnya al-fajar. Jadi kalau kita sempat satu rakaat ya, mana kita witir memang ya satu rakaat lah ya. Jadi kalau kita niat untuk witir satu rakaat ya, dan kita panggil ya, kita belum selesai lagi. Mana kita baru angkat takbir Allahu Akbar ataupun baru lepas Al-Fatihah ya, rukuk pun tak sempat lagi ya, masuk waktu subuh, maknanya teruskan aja lah ya. Tapi sepatutnya ya sudah berakhir waktu tu, sebab masuk subuh dah ya. Sama ada ya solat kita Allah terima ke tidak ya, patutnya Allah tak terima lah ya, pasal solat ini ya mesti selesai sujud yang kedua ya. Mana sujud yang kedua selesai ya. Kalau kita berada dalam solat, maknanya kita terus sajalah
ya azan tu kan, ya kita terus saja. Tapi maksudnya mungkin besar kemungkinan solat itu tidak diterima lah sebagai solat witir. Ya, tapi pahala dapat. Ya, cuma solat witir itu sebab dia minimum 1 rakaat, kita kena bagi salam lah. Ya, maknanya selesai kita sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, bangun untuk tahiyat akhir. Ya, sampai kita kata fil alamina innaka hamidum majid, kita pun sempat bagi salam ke kanan paling kurang, ya, habis dan barulah azan. Kita dapat solat witir tu. Tapi kalau kita tak sempat, maknanya belum bagi salam, kita tak habis lagi lah. Ya, kalau kita solat masih lagi niat tahajud contoh, ya, tahajud 2 rakaat. Solatul lail masna. Solat malam 2 rakaat. Jadi rakaat pertama, ya, pernah ya berlaku, kita dah pernah baca dulu. Nabi niat 2 rakaat untuk tahajud, ya. Tapi bila Nabi nak bangun daripada sujud yang kedua, rakaat pertama, nak bangun daripada sujud yang kedua, ya, Nabi berasa macam masuk subuh dah ni, ya, macam nak masuk subuh dah. Tak lama dah. Nabi pun tukar niat, ya, terus Nabi tahiyat akhir atau tasyahud akhir, dan Nabi pun memberi salam. Jadi maknanya boleh Nabi niat 2 rakaat, tapi kerana Nabi belum witir dan Nabi berat sangka, ya, bahawasanya subuh dah nak masuk dah, takut tak sempat, ya, maka Nabi tukar niat daripada 2 rakaat tahajud menjadi 1 rakaat witir. Boleh jawapan dia. Jadi semua itu mesti dibuat sebelum masuk waktu. Kalau kita nak angkat takbir tiba-tiba azan, tak payahlah, ya, kita kita lepaskan saja. Maknanya tak perlu nak teruskan, ya, kerana sudah berakhir waktu solat malam, begitu juga solat witir, ya. Sebab tu disebut di sini iza tala al-fajru, apabila terbit fajar, mana masuk waktu subuh, faqad, maka sesungguhnya zahaba, telah berakhir, telah hilang, telah pergi waktu, ya, waktu kulli solatin kulli solatil lail, setiap solat malam. Tak ada solat malam dah, ya, dan solat malam tu termasuk witir lah, ya, yang kita boleh buat di awal malam, ya. Sebab tu ramai orang buat di awal malam, bimbang takut tak sempat witir. Jadi kalau dah buat di awal malam, ya, maknanya lepas isyak dia dah buat, boleh. Kalau dia buat sebelum daripada tidur pun boleh, ya. Jadi bangun nanti dia tahajud saja sebab bimbang takut tak sempat witir, ya. Jadi tidak menjadi masalah, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengerjakan solat witir sebelum tidur, manakala Sayyidina Umar, ya, dia ada keazaman yang kuat. Dia kata aku tak akan buat witir sehingga aku bangun daripada tidur malam. Dan dipuji dua-duanya kerana kesungguhan masing-masing, ya. Kemudian kalau tak sempat, ya, tak sempatlah, ya, sebab kita tak boleh qada witir ni. Kalau tak sempat waktu sebelum subuh, maka terlepaslah, ya, peluang kita untuk mengerjakan witir. Tapi tahajud dapatlah. Solat-solat lain insya-Allah dapat. Okey, ya, selesai riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Hasan boleh kita pakai, ya, walaupun kalau hadis ini sahih, lebih tinggilah kedudukan dia, ya. Tapi kalau hasan pun sudah tidak menjadi masalah. Okey je. Ya, okey, ya, itu cerita dia. Tak ada pendetilan sangat, ya, sebab kita boleh faham secara direct aja, ya. Waktu solat malam dan witir adalah sama, yakni sesudah solat isyak sampai menjelang terbit fajar. Jadi kalau tuan-tuan jamak takhir, ya, senanglah. Tapi kalau jamak takdim macam mana? Dia jamak takdim kan, ya. Jadi ada soalan itu, ya, Suharti ada tanya Ustaz, kalau kita jamak takdim maghrib dan isyak, ya, waktu isyak kita awalkan, maknanya kita jamak takdim, ada keperluan, kita habis solat isyak, ya, lepas pada solat isyak belum masuk isyak lagi, ya, sebab kita jamak takdim, ya. Soalannya, boleh tak kita nak witir dalam waktu maghrib, ya, kerana kita telah jamak takdim, maknanya isyak pada waktu maghrib. Boleh tak soalannya kita jamak boleh tak kita witir sekali sebelum masuk isyak, ya. Sedangkan patutnya, ya, witir tu dibuat selepas isyak, ya, kemudian sehinggalah terbit fajar, ya. Tapi kalau kita dah buat jamak takdim, ya, boleh ke tidak, tuan-tuan, boleh ke? Tak boleh, Boleh Ustaz. tak nak buat witir awal? Tak boleh. Tak boleh, ya, Datuk Osman. Sebab apa tak boleh, Datuk? Dari Ya, segi logiknya sebab apa? syarat dia mesti selepas 11 Aisyah. Dah buat dah solat isyak, dah buat? Ya, tak apa, kena tunggu juga lah. No choice lah. Okey, ya, orang lain, ya. Haji Asy'ari, okey tak? Boleh tak buat
kita jamak takdim, maknanya isyak tu kita awalkan pada waktu maghrib, kemudian kita dah biasa dah, ya. Lepas pada isyak kita buat witir. Tapi waktu isyak tak masuk lagi, ya. Isyak selesai. Waktu sebenar isyak belum masuk. Kalau kita solat witir, boleh tak? Terima tak? Acceptable or not? Rasanya saya buat selepas isyak. Maknanya tunggu isyak masuk juga. Isyak masuk. Ustaz, pada pandangan saya, musafir tu dibenarkan sah. Sebelum Ah. isyak tu. Jadi Benar. kalau maknanya ada dua campur satu, dua lawan satu, ya. Datuk Osman kata kena tunggu isyak, ya. Haji Asyari pun kata tunggu isyak. Haji Hassan kata kita boleh buat sebaik saja lepas solat isyak tu kerana kita musafir. Ya, dan musafir sudah tentu ada rukhsah keringanan. Ya, itu jawapan apa ni Haji Hassan, ya. Ya, Kak Maritun. Nampak macam ya nak respon. Witir kena buat malam kan Ustaz? Malam is after Isyak, right? Mm-mm. So on that basis kena buat lepas waktu Isyak juga lah kot. Ya, dah 3 lawan 1. Ada lain silakan. Lepas Isyak Ustaz. Sebab Lepas isyak. syarat sah witir ialah selepas waktu Isyak dan sebelum subuh. Ya, kalau tengok pada hadis tadi, ya, memang disebut, ya, penerangan dia muka surat 204 kan. Waktu solat malam dan witir adalah sama. Solat malam dan witir. Sebab solat witir tu ada solat malam, ya. Jadi sesudah solat isyak, ya, sampai menjelang terbit fajar. Cuma sekarang ni, ya, ada isu. Isunya ialah orang tadi dah sembahyang isyak, cuma sebab dia musafir, ya, dia menggunakan kaedah jamak takdim, ya. Jadi para ulama berhujah, ya, dengan mengatakan kalau isyak yang belum masuk waktu pun boleh diawalkan, mengapa witir tak boleh? Jadi sebenarnya dua-dua pendapat tu ada, ya. Dua-dua pendapat yang mengatakan witir mesti dibuat pada waktu isyak juga. Walaupun, ya, kita sudah jamak takdim, ya, tetapi isyak tak masuk lagi, ya. Jadi jamak takdim tu untuk solat fardu, bukan solat sunat, ya. Sedangkan witir termasuk solat-solat sunat, walaupun dia solat sunat yang sangat dituntut. Jadi pendapat pertama mengatakan bahawasanya, ya, afdalnya ialah dia tunggu juga masuk waktu isyak. Dan yang terbaik, ya, dia tunggu sampai nak tidur malam nanti. Seperti mana Abu Bakar, maknanya dia tunggu, ya, nak tidur, ambil wuduk siap-siap, dia solat witir paling kurang 1 rakaat, kemudian dia baru tidur, ya, walaupun dia musafir. Jadi ini antara pandangan yang afdal lah, ya. Jadi walaupun dia jamak takdim. Pendapat kedua, ya, membenarkan bagi orang yang jamak takdim kerana hujah tadi. Kalau solat fardu pun dibenarkan dibuat pada waktu maghrib, solat isyak, ini kan pula solat witir yang statusnya hanya sunnah muakkadah. Jadi dua-dua pendapat tu ada, tuan-tuan. Cuma, ya, para ulama menyebut afdaliyatnya, ya, keutamaannya, prioritinya ialah macam tadilah, ya, kita ambil macam Abu Bakar tadi. Sebab dalam konteks Abu Bakar, ya, kita Abu Bakar tak bezakan sama ada dia musafir ataupun bermukim, ya. Biasanya dia akan buat solat witir sebelum tidur. Jadi lebih selamat, ya, kita kata macam Abu Bakar, dan afdal mengikut sebahagian para ulama, ya, tapi tidak salah, ya, bagi orang yang bermusafir kerana dia ada rukhsah, ada keringanan, ya, untuk solat witir sebaik saja selesai solat isyak walaupun masih dalam waktu maghrib. Jadi jangan bimbanglah tuan-tuan, dua-dua pendapat ada, ya. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Kalau ada. Ustaz, tadi Ustaz sebut Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam dah solat tahajud kan, satu rakaat, tiba-tiba baginda rasakan yang subuh dah masuk. So maknanya ketika itu Rasulullah tak tunai witir ke macam mana Ustaz? Maknanya dia terus tukar je 2 rakaat, terus jadi dia buat early settlement lah. Early settlement. Instead of 2, sebab dia niat tadi 2. Tetapi bila dia naik daripada sujud yang kedua kan, rakaat pertama, ya, lepas pada sujud pertama, duduk antara 2 sujud, dia pergi sujud yang kedua, nak bangun daripada sujud yang kedua tu, Nabi rasa macam subuh tu dah, ya, dah nak masuk dah tak lama dah. Ya, dia rasa macam tu, ya. Sebab perasaan Nabi tu, Nabi tak luahkan.
Jadi ulama dia ijtihad sama ada Nabi merasakan sudah masuk subuh ataupun dah hampir nak masuk. Ya, jadi oleh kerana itu dia terus saja tukar niat menjadi witir. Ya, tadi dia niat 2 rakaat masih tahajud, sekarang dia tukar menjadi solat sunat witir. Kerana witir cukup 1 rakaat. Boleh tak? Jawapannya boleh, ya, kata para ulama, dengan syarat masa kita niat lebih daripada apa yang kita buat. Ya, kita niat 2, kemudian kita buat 1, tak ada masalah. Yang tak boleh ialah kita niat 1, tiba-tiba nak buat 2, itu tak boleh. Ya. Orang yang berniat 4, tiba-tiba dia buat 2, tak menjadi masalah. Ya, contoh macam kita kan, Ustaz dah bagi contoh. Kita di RNR. Jadi kita nak sembahyang Isyak, ya. Kita mungkin tadi keluar maghrib, ya, kita keluar maghrib, ya. Dalam waktu maghrib, maknanya nak keluar petang tu tak sempat, masuk waktu maghrib dah. Jadi bila masuk waktu maghrib, seperti mana Nabi ajar, kita sembahyang maghrib di rumah ataupun di masjid terdekat. Buat 3 rakaat macam biasa, tak ada jamak pasal kita belum musafir lagi. Belum keluar lebih daripada 5 km kan daripada taman ataupun kampung tempat kita tinggal. Jadi bila kita teruskan perjalanan, ya, dalam perjalanan masuk waktu Isyak, kita pun berhenti di RNR, ya. Kita pun ambil wuduk, siap-siap. Kalau wuduk masih ada, terus saja. Kalau tak ada, ambil wuduk baru. Kita pun nak solat. Bila nak solat, ya, nak masuk aja kita tengok imam yang mengimamkan solat tu, dia dah angkat takbir. Kita pun tak tahu dia solat apa. Kita tak tahu dia solat apa, ya. Adakah dia jamak takhir? Ya, sebab kita tengok dia pakai baju biasa. Kalau dia pakai baju pekerja, kita dah boleh agak dah, mesti dia sembahyang Isyak 4 rakaat kan. Tapi kita tak tahu. Dan orang ramai ikut dia di belakang, ya. Yang ikut dia tu pun pakai baju biasa, bukan pakai baju kaki tangan plus ke ataupun pekerja ke. Kita kalau yang ikut tu pakai baju pekerja, kita tahulah mesti dia sembahyang Isyak 4 rakaat, ya, sebab dia tak boleh sembahyang qasar. Tapi kita tak tahu, ya, kita pun angkat takbir, ya. Kita niat saja 4 rakaat, ya. Sebab maksimum orang tu sembahyang mesti 4. Takkan jadi 5, mesti 4. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, ya. Bila angkat takbir dia niat 4 rakaat. Tetapi kemudian apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah dia pun bila masuk rakaat kedua, duduk tahiyat awal, tiba-tiba imam bagi salam. Imam bagi salam boleh tak makmum tadi bagi salam? Ya, jawapannya boleh dengan syarat makmum tu mesti musafir juga. Ya, jadi boleh tak? Ya, 4, ya, dia early settlement jadi 2. Macam Nabi tadi, 2 rakaat, early settlement jadi 1. Jawapannya boleh. Kak Mai nak tanya soalan ke? Tengok ada angkat tangan. Ke Ustaz yang salah tengok? Tuan-tuan nampak tak Kak Maimunah angkat tangan? Tak nampak, ya? Okey, orang lain. Mungkin tak ada. Mungkin salah Ustaz. Okey, orang lain boleh faham? Kak ni, Kak Zainab? Boleh? Boleh Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Orang lain ada soalan, silakan. Pasal ni benda yang kita selalu hadapi. Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak tanya. Tadi Ustaz cakap early settlement untuk jumlah bilangan rakaat kan? What about kita niat nak solat sunat dulu, qobliyah, lepas tu tiba-tiba kita change, dah kita angkat takbir, tiba-tiba kita teringat nak rushing ke apa, kita terus pergi ke fardu zuhur. Boleh tak macam tu Ustaz? Tak boleh. Sebab tak dia boleh, intention mesti pada waktu angkat takbir. Intention solat, ya, dia panggil ta'yin. Ta'yin as-solat tu. Ta'yin tu maknanya kita tentukan fardu atau sunat tu mesti masa angkat takbir. Masa Allahu Akbar, ya, kita memang dah niat nak sembahyang sunat. Tiba-tiba kita kata, kalau sembahyang sunat nanti lepas tu sembahyang fardu pula jadi lambat, ya. Kita nak cepat. Jadi kita pun tukar menjadi solat fardu, tak boleh. Yang boleh kita ubah hanyalah jumlah rakaat saja. Daripada sunat nak menjadi wajib, minta maaf tak boleh. Ya, kerana solat ni dia ada ta'yin dia. Ya, ta'yin tu maknanya kita kena tentukan what kind of solat yang kita nak buat. Is it optional solat ataupun obligatory. Kalau solat yang kita buat tu memang dah niat sunatlah. Ya, habiskan aja, ya. Tapi kalau kita dah niat kita panggil, ya, niat fardu tak ada masalah lah, tak ada orang tukar pun fardu jadi sunat kan. Cuma soalan Datin Lin tadi ialah sunat nak tukar jadi fardu, tak boleh. Yang boleh dibuat early settlement hanya jumlah rakaat saja. Sebab sunat ataupun, ya,
Sebab sunat memang apa kita panggil ya. Sebab sunat ya dia dua-dua biasanya ya. Kecuali qabliyah zuhur lah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah isyak ya. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu ya orang yang sembahyang tu. Mungkin orang tu ya dia tidak jamak takhir. Jadi maknanya dia sembahyang isyak, dia dah selesai, kemudian dia duduk tepi, ya, dia duduk tepi. Sebab tu biasanya kalau kita tak nak orang ikut kita jadi makmum, ya kalau orang lelaki ke, orang lelaki lah terutamanya, kita duduk tepi dinding sebelah kanan. Kita jangan bagi ruang orang jadi makmum kita, ya. Jadi itu salah satu cara lah ya untuk kita bagi tahu orang bahawasanya kita sembahyang sunat sebagai contoh. Ya, ataupun kita isyarat tangan lah. Bila ada orang ya nak ikut kita di belakang, kalau kita perasan ya kita buatlah isyarat ya, kita angkat tangan kiri ke sebagai contoh ya, ataupun tangan kanan ke, tengoklah ya macam mana yang sesuai sebagai satu isyarat bahawasanya kita sedang solat sunat ya. Tapi kalau kata orang tu insist nak ikut kita, boleh? Jawapannya boleh, sebab orang sembahyang fardu dia boleh jadi makmum kepada orang sembahyang sunat. Macam kita sembahyang isyak, belum sembahyang isyak, kita jadi makmum kepada orang sembahyang tarawih. Boleh? Boleh jawapan dia. Ya, jadi secara umum boleh. Cuma macam tadilah, kalau orang yang sembahyang isyak tu berimam kepada orang yang sembahyang isyak juga, itu lebih utama. Ya, tetapi kalau dia insist nak ikut orang yang sembahyang sunat, tidaklah salah. Cuma kita kena bagi tahu dia. Ya, sebab bila kita sembahyang sunat, kita tak baca kuat. Ya, sedangkan ya orang yang ikut kita di belakang tu sembahyang isyak. Ya, jadi bila sembahyang isyak, ya, macam mana? Ya, sembahyang isyak rakaat pertama, rakaat kedua dia kena baca kuat. Walaupun dia musafir kan, kita kena bagi tahu dia. Macam tu je lah. Ya, dia lebih pada isu afdoliyat. Afdoliyat tu mana keutamaan. Ya, orang wajib ikut sunat sah. Tetapi kalau orang wajib ikut yang wajib, afdal. Ya, okey tuan-tuan, ada apa? Ustaz, Ya, silakan. Ya, sama. Wa antum jazakumullah khairan. Sunat Zuhur, Qobliyah dengan Ba'diyah, empat-empat kan. Kalau misalnya yang Ba'diyah tu tiba-tiba kita pendekkan, kita niat 4 lepas tu pendekkan 2, jadi kira boleh lah ya? Boleh. Jadi kita punya solat tu maknanya terbatal ya yang afdalnya 4-4 ya Zat ya? Yalah, sebab kita niat 4 untuk Ba'diyah, tiba-tiba kita pendekkan jadi 2 ya. Ataupun orang yang Qobliyah pun boleh, tak ada masalah. Ya, kita datang masjid, kita tengok orang masih solat, kita angkat takbir, Allahu Akbar, niat 4 Qobliyah Zuhur. Tiba masuk rakaat yang kedua, nak bangun daripada rukuk, daripada sujud yang kedua ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Bilal pun dia dia iqamat. Ya, kita nak dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tapi kita pun nak habiskan juga ya. Kalau kita habiskan 2 rakaat lagi, lambat. Ya, kita dianggap masbuk lah, tak dapat takbiratul ihram bersama imam. So kita kata kita ya terus saja tasyahud akhir. Boleh tak? Jawapannya boleh, sebab kita dah niat 4. Boleh tak jadikan 2? Boleh. Ya, sebab dari segi bilangan rakaat yang kita niat lebih daripada yang kita nak buat, tak ada hal. Ya. Jadi dapat tak pahala? Dapat ke tak Ustaz? Fadilat sunat 4 tu dapat ke tak? Tak dapat lah, sebab kita tak buat. Ya. Tapi pahala boleh tak Allah bagi? Allah boleh bagi pahala, sebab ya discretion tu memang betul-betul kita kata divine discretion. Allah yang buat keputusan. Sebab kita tak tahu rahsia kan. Tapi kita dah niat 4. Cuma by the time kita nak bangun rakaat yang ketiga, iqamat. By right, bila iqamat, tak ada sembahyang sunat dah. Kita kena kejar takbiratul ihram bersama imam. Tapi kita niat 4 tadi. Mudah-mudahan Allah bagi pahala. Tapi fadilat macam orang yang betul-betul sembahyang 4 rakaat, dah tentu tak sama lah. Mana sama? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, tuan-tuan ada apa? Silakan. Ustaz? Ya. Berbalik pada solat Rasulullah SAW tadi. Adakah kita buat andaian iaitu sunat witir tu lebih is more important lah dan tahajud, ataupun kita boleh buat andaian yang Rasulullah dah buat tahajud lagi awal-awal and he wants to sambung more tahajud, so he just close with witir. Which one we want to take? Sebenarnya dua-dua betul, sebab solat witir tu memang part of tahajud.
Ya, cuma kita biasa anggap tahajud tu dia buat selepas bangun tidur. Ya. Asal-asalnya tuan-tuan dan puan-puan, semua solat ni dipanggil solatul lail. Cuba tengok tadi perkataan Nabi pada hadis yang ke 400 ya 414. Jadi disebut di situ, tengok dalam kurungan balik muka surat 203, iza tala'al fajru, apabila terbit fajar, faqad maka sesungguhnya zahaba waqtu kulli salatil lail. Telah berlalu ya waktu semua solat malam. Ya, isunya ialah ada perkataan wal witir. Seolah-olah ya, Nabi nak kata solat witir dengan solat malam tu lain. Ya, tapi okey tuan-tuan dan puan-puan, inilah gaya bahasa Arab. Ya, gaya bahasa Arab ialah dia sebut yang umum dulu followed by yang khusus. Tetapi maknanya sama. Ya, contoh Ustaz sebut dalam Quran ya. Quran sebut tentang buah-buahan syurga. Ya, fil jannati, dalam syurga itu ada fawakih. Ya, ada buah-buahan. Ya, ada buah-buahan ya, dan ada rumman, ada delima. Dan ada apa lagi kita kata ya? Ada rutab sebagai contoh ya. Patutnya cukuplah Allah kata dalam syurga tu ada buah-buahan. Ya, pasal apa sebut buah-buahan dan delima dan rutab ya? Patutnya ayat tu cukup kita kata dalam syurga ada buah-buahan. Sudahlah. Pasal apa nak sebut rumman dan juga nak sebut rumman tu delima dan nak sebut rutab, pasal apa? Ya, kerana itu gaya bahasa Arab. Yang ini ya tuan-tuan, kalau kita terjemah saja kita tak dapat ya. Ni Ustaz share the apa kita panggil the philosophy ya, ataupun the idea behind Arabic punya ayat. Ya, dalam bahasa Arab memang disebut al-am yang umum dulu, kemudian followed by yang khas, yang khusus. Ya, kaedah dalam bahasa Arab disebut zikrul khas ba'dal am. Disebut perkara yang khusus selepas yang am. Bila kita sebut yang khusus, bukan makna khusus tu tak masuk buah-buahan tu. Dah tentulah delima dengan rutab masuk dalam buah-buahan, tetapi itulah gaya bahasa Arab. Kita apply balik kepada hadis ni. Ya. Nabi kata bila terbit fajar berakhirlah semua solat malam dan witir. Ya, kerana apa disebut diasingkan witir? Kerana nak bagi tahu witir ni memang kalau boleh jangan tinggal. Dia memang special. Walaupun witir boleh dibuat ya lepas isyak ya, waktu isyak aja dah boleh buat. Lepas habis ba'diyah isyak buatlah. Ataupun sebelum tidur malam. Ya, tak perlu tahajud. Ya, tapi kalau kita boleh bangun tahajud dan kita buat di hujung malam, itu yang utama. Sebenarnya ayat ni nak bagi tahu, hadis ni, apabila berakhir ya, apabila terbit fajar, maka berakhirlah semua solat malam. Tak payah sebut witir. Tetapi disebut juga witir kerana itulah gaya bahasa Arab. Macam itulah orang Arab bercakap, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, yang ini tuan-tuan, yang ni tak dapat dengan membaca secara literal, tak dapat. Ini Ustaz share ya the concept of Arabic language pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila disebut witir, sebenarnya witir tu ada solat malam. Ya, dia dah solat malam dah. Jadi kalau kita sebut ya, macam tadi Kak Suharti tanya, adakah kita boleh assume bahawasanya Nabi dah buat? Ya, memang Nabi dah buat banyak rakaat dah. Ya, kerana konsep solat malam ni dia unlimited. Ya, kita boleh buat berapa banyak yang kita suka. Dia tak ada limit ya. Sebab tu solat tarawih sebagai contoh kan. Ya, zaman Nabi tunjuk 8 rakaat di masjid. Berapa rakaat Nabi buat di rumah kita tak tahu ya. Walaupun ada hadis Aisyah, ya, Aisyah kata sama ada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, Nabi akan solat malam 11 rakaat. Ya, maknanya 8 ya, 2 campur 2 campur 2 campur 2 yang kita panggil tahajud ataupun tarawih, plus 3 rakaat untuk witir. Ataupun kadang-kadang Nabi buat 10 campur 1, 10 tarawih 1 witir pun ada. Ya. Tetapi macam tadilah ya, kalau kita tengok amalan zaman Sayyidina Umar, dia jadikan seorang imam ya, Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari buat 20 rakaat dalam Masjid Nabawi. Adakah Umar menyalahi sunnah Nabi? Tak. Ya. Kerana Umar faham ya, solat tarawih itu tak ada limit. Ya. Dan zaman Imam Malik di Madinah, Imam Malik ya, dia hidup ya, dia lahir tahun 94 Hijrah, maknanya 100 tahun awal Hijrah. Dia meninggal tahun 179. Dia guru pada Imam Syafi'i. Dan pada zaman Imam Malik ya, dirakamkan ya oleh para ulama ya, mereka buat sembahyang malam sampai ya berapa? Sampai 36 rakaat. Sebagian riwayat sebut 48 rakaat. Maknanya apa tu? Maknanya dia punya kesimpulan solat malam ni dia tidak ada limit. Nak buatlah.
Jadi bila Nabi buat solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampailah akhir Nabi nak buat 2 rakaat lagi, tiba-tiba ketika Nabi bangun daripada sujud yang kedua, nak masuk rakaat kedua, Nabi terasa berat bahawasanya nak masuk dah subuh ni. Sebab tu Nabi buat early settlement. Ya, jadi bukanlah maknanya Nabi baru nak tahajud dah. Ya, Nabi dah tahajud daripada malam lah. Ya, dah tentulah daripada awal malam. Ya, tetapi ya, bila sampai yang terakhir, Nabi berat sangka, Nabi zon, dia panggil zon. Zon tu berat sangka bahawasanya dah hampir nak masuk ya waktu subuh. Kalau masuk je waktu subuh, Nabi tak dapat witir. Sebab tu Nabi buat early settlement. Ya, terus Nabi witir 1 rakaat. Maknanya Nabi terus duduk tahiyat akhir, tukar ya intentionally 2 rakaat, sekarang jadi 1 rakaat. Macam tu je lah tuan-tuan. Ya, boleh? Boleh Kak Surati, okey? Ya, Ustaz. Thank you. Ya, sama. Orang lain ada soalan tuan-tuan? Tak ada, ya, faham ya? Okey, selesai. Kalau selesai, kita masuk tentang solat duha pula. Ya, solat malam selesai ya. Kalau tuan-tuan ada nak tanya soalan, Ustaz jawab dulu sebelum kita masuk duha. 415 ni duha dah. Ada? Tak ada? Tak ada ya. An Aisyah qalat, masuk duha ya. Tuan-tuan boleh buat apa ni garisan kat situ ya. Ini cerita solat duha pula. Ya. Boleh gariskan, selesai 414, masuk 415. 415 ni dah cerita tentang duha. Ya, bukan solat malam lagi ya, solat siang pula. Hadis daripada Aisyah, qalat, Aisyah ya, Aisyah binti Abi Bakar, dia anak Abu Bakar. Ya, dia anak perempuan Abu Bakar yang kedua. Ya, kerana Aisyah dia ada kakak nama Asma. Ya, cuma Asma tu mak lain. Ya, maknanya Aisyah dengan Asma ni dia apa kita panggil ya, dia half sister. Bapa sama Abu Bakar, mak lain-lain. Mak Aisyah masuk Islam, Ummu Ruman nama dia, Ummu Ruman. Sedangkan mak Asma ya, Khutailah tak masuk Islam. Itu kita dah baca dalam ya sejarah ya ataupun sirah Khulafa' Rashidin Abu Bakar ya pada kuliah Nur Islam Academy. Okey ya, Aisyah, dan dia isteri Nabi yang ketiga. Ya. Tetapi ya, walaupun dia isteri yang ketiga, dari segi apa kita panggil, dari segi usia dia antara yang paling panjang usia. Ketika apa kita panggil, ketika dia meninggal dunia tu ya, usianya sudah ya, pasal kalau Nabi wafat ya, Nabi wafat tahun yang ke-11. Tahun ke-11 maknanya usianya lebih kurang Aisyah ni 27 tahun lah. Kalau kita ambil pandangan ya, sebahagian ulama hadis yang menyebut Aisyah masa hijrah umur 17. Ya, ketika Nabi wafat, mana 10 years after that, umur dia 27. Tahun yang ke-11. Ya, Aisyah wafat tahun 58 hijrah. Maknanya dia hidup lagi 38 tahun lagi. Ya, 38 tahun lepas tu. Ya. Jadi 38 tahun ya, betul ya? 38 tahun ya. Betul 38 tahun, betul ya? Tuan-tuan, Ustaz punya pengiraan betul? Ya. Ataupun 48 tahun ya lepas tu. Betul? Tuan-tuan, ulang balik ya. Ya. Aisyah dia masa Nabi wafat, umur dia 27. Okey. Dia meninggal ya tahun 58. Tahun 58 ya. Nabi wafat tahun 11. 11 nak sampai 58 tu ada 47 tahun, 47 tahun. Jadi umur Aisyah 27 campur 47. Berapa jumlah dia? 70 74 tahun. Okey ya. Jadi mana Aisyah antara yang panjang usia. Sebab itu banyak hadis Aisyah riwayat. Pasal dia banyak anak murid ya. Dan anak-anak murid tu sebahagiannya adalah anak angkat dia. Ya, sebab Aisyah tak ada anak dengan Nabi ya. Walaupun ada riwayat menyebut dia pernah mengandung anak Nabi, tetapi Allah takdirkan keguguran. Sebab tu dia ambil ya Abdullah bin Az-Zubair, anak Asma kakak dia sebagai anak angkat. Malah dia ada ambil seorang lagi ya, anak Az-Zubair, yakni Urwah. Ada dua ya anak angkat Aisyah. Satu Abdullah bin Az-Zubair, yang kedua Urwah bin Az-Zubair. Cuma Abdullah dia lahir masa Nabi hidup. Sedangkan Urwah dia lahir setelah Nabi wafat. Jadi Abdullah tu adalah sahabat kerana jumpa Nabi, Urwah tak, ya. Kemudian Aisyah juga ada ambil anak angkat daripada kalangan perempuan pula. Ya, antaranya ialah siapa nama dia tu? Ya, Amrah binti Abdul Rahman. Amrah.
Ya, Amrah, ain mim ra tak marbutah, Amrah. Ya, dan dia muncul sebagai tokoh hadis perempuan yang hebat. Ya, Amrah binti Abdurrahman tu antara tokoh hadis perempuan. Kalau kita jumpa dalam teks hadis Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, ada nama Amrah binti Abdurrahman. Oh, itu ya, perempuan ulama besar, anak murid kepada Aisyah. Dia tinggal di rumah Aisyah. Ya, setelah Nabi wafat. Ya. Jadi sebab tu dia jadi alim tu. Okey, Aisyah. Maknanya dia hidup 47 tahun lagi selepas Nabi wafat. Lama tu. Ya. Almost 50 years. Sebab tu banyak dia punya anak murid dan hadis-hadisnya tersebar luas. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebut dulu Nabi kana, ya, kana tu past tense was, ya, maknanya dulu Nabi pernah, ya, yusalli duha, Nabi solat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya-Allah, dan Nabi tambah, ya, sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya Nabi biasa buat 4, kadang-kadang Nabi tambah jadi 6 rakaat solat duha, dan Nabi juga biasa buat 8. Ya, kita dah bincang dah kan masa kuliah apa ni, masa bila tu? Apa Syarin, ya? Kuliah apa tu? Kita bincang yang tentang apa ni, Fatul Makkah. Ustaz, Yang mana? Syama'il. Oh, tu dalam bab Syama'il, ya, dalam bab Syama'il Muhammadiyah kita ada bincang, ya. Kemudian ada lagi bincang kan yang Syarin share dalam grup Umi Uda @Uda tu, itu berasal pada perbincangan apa tu? Masa kelas apa ni, Moses ke? Ya Ustaz. Okey, ya. Sebab Syarin ada share tentang isu soalan tu kan, ya, orang tanya bila Nabi buka kota Mekah, ya, setelah Nabi buat ucapan alu-aluan, Nabi maafkan orang Mekah, Nabi singgah di rumah Ummu Hanik, ya, Nabi ambil wuduk dan Ummu Hanik kata, aku tengok, ya, Nabi solat sebanyak 8 rakaat. Ya, sebahagian para ulama kata itu adalah solat sunat duha sebab waktunya waktu duha. Ya, sebahagian lagi kata itu adalah solat dipanggil solat kerana kemenangan pembukaan kota Mekah. Ya, adakah dia khusus untuk kota Mekah saja? Sebab Nabi juga buka kota-kota yang lain. Ya, tak ada pula ditunjuk ataupun ada contoh Nabi buat solat kemenangan. Ya, macam Nabi buka apa kita panggil, ya, kota-kota yang dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, macam Bani Qainuqa contoh, ya, dia punya bandar kota dia. Ya, dia punya fortress city. Ya, tak pernah tengok pula Nabi sembahyang 8 rakaat tu. Ya, ataupun Nabi buka, ya, apa ni, kota Bani Nadir contoh. Ya, Bani Quraizah contoh, ya. Ketika Nabi buka kota Khaybar contoh, ya, dan beberapa tempat lain. Tak pernah tengok. Jadi sebahagian para ulama kata oleh kerana tak ada contoh lain. Ya, masa Nabi buka kota-kota yang lain tu tak ada contoh Nabi sembahyang 8 rakaat tu. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengatakan bahawasanya solat 8 rakaat yang Nabi buat di rumah Ummu Hanik itu adalah solat duha. Tetapi sebahagian masih lagi mengatakan bahawasanya itu adalah solat kemenangan. Jadi tak ada masalah lah. Yang penting dia solat sudahlah. Ya, tak payah nak cerita panjang-panjang. Kita kata yang penting solat sudah. Waktu duha tu, ya, solatlah, ya. Walaupun, ya, kita kata memang seiring dengan kemenangan, tapi waktu tu waktu duha. Kalau nak kata waktu duha, solat duha pun tak salah. Memang Nabi biasa buat solat duha 8 rakaat. Clear, ya. Ada tak, ya, riwayat Nabi buat lebih daripada 8 rakaat? Memang ada. Ya, Nabi buat 12 rakaat. Cuma, ya, Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram ni kata, yang 12 rakaat tu tidak sahih. Dhaif hadis dia. Jadi, dalam kaedah ambil hukum, kalau ada hadis yang sahih, kita utamakan. Kalau sahih tak ada, hanya ada hasan, kita boleh pakai. Tapi kalau dia dhaif, ya, dhaif hanya boleh jadi sebagai motivasi saja untuk fadail amal, ya, tetapi nak jadikan hujah tak boleh, ya. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi, ya, dalam bagaimana berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi, ya, beliau menyebut bahawasanya, ya, dalam tu dimasukkan juga, ya, hadis-hadis yang dhaif, tetapi hadis dhaif tu dibawa setelah, ya, dibawa hadis yang sahih dulu. Bagi hadis sahih, macam Ibnu Hajar ni sama, bagi hadis sahih, kalau hadis sahih dah habis, bagi hadis hasan, kemudian bagi hadis-hadis yang dhaif yang maknanya tidak bertentangan dengan yang sahih dan yang hasan. Itu kaedah berinteraksi dengan hadis. Ya, Dr. Yusuf Qaradawi tulis panjanglah dalam kitab dia. Okey, ya, dan kitab tu pun dah di-share oleh Kak Ajah Zainab kita, ya, untuk grup. Mungkin tuan-tuan tak perasan, ya. Nanti Kak Zainab boleh share sekali lagi. Okey, ya, sebab biasanya bila share sekali tu kadang-kadang orang tak perasan. Jadi kena share kali kedua, ya. Cuma sebelum Ustaz terlupa, Syarin ada share
tentang apa ni terjemahan Sahih Bukhari ya yang ditulis oleh Dr. Mohsin Khan. Dr. Mohsin Khan ni orang Pakistan, dia medical doctor. Ya, tapi macam biasalah orang Pakistan ni dia punya education tu dia dua-dua. Ya, dia belajar bahasa Arab, dia belajar English, dia belajar hadis, ya, dia belajar medik ya. Jadi walaupun ya dia medical doctor bekerja di Madinah ya, tapi pada masa yang sama dia juga terlibat dalam translation ya daripada Arabik sebab dia boleh baca Arabik dan dia terjemah dalam English ya. Jadi Dr. Mohsin Khan ni antara yang awal terjemahkan Sahih Bukhari ke dalam English. Dia juga buat tafsir ya, terjemahan Quran daripada Arabik kepada English pun ada juga. Jadi Dr. Mohsin Khan, kalau tuan-tuan tengok nanti Syarif boleh share lagi ya. Dia bagi tahu yang Al-Imam Al-Bukhari lahir di ya Khurasan dalam kurungan ya di West Turkistan. Ya, tak sebut pun Uzbek. Jadi kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan selalu dengar ustaz kata ya Bukhara tu di Uzbekistan. Pasal apa jawapannya macam tu? Ini isu sejarah tuan-tuan. Nanti apa Syarif boleh share balik ya. Sebab Mohsin Khan dia terjemah buku ni tahun 1970. Ya, tahun 1970 ya. Soviet Union tak jatuh lagi tuan-tuan. Soviet Union jatuh tahun bila apa Datuk Osman ya, Datuk Azizul, bila Soviet Union jatuh? 90 89. Ataupun 90 lah ya, maknanya awal 90-an, awal 90-an. Ketika Dr. Mohsin Khan terjemah apa ni Sahih Bukhari ni tahun 1970, maknanya Soviet tak jatuh lagi. Jadi ada tak ya yang negeri-negeri disebut Uzbek apa semua duduk bawah Soviet. Ya, sebab tu tak ada pengkelasan lagi. Dia anggap semua tu adalah Khurasan ataupun kita panggil Turkistan. Sama tuan-tuan. Jadi kalau konteks moden kena tukarlah terjemahan tu ya, maknanya bila disebut tentang Al-Imam Al-Bukhari dia bukan dulu kita panggil Khurasan, dulu kita panggil Turkistan. Tetapi sekarang kita panggil Uzbekistan ya. Jadi dia isu tahun. Ya, jadi boleh orang akan keliru ya, pasal apa kita kata dia West Turkistan ya. Sedangkan benda tu Uzbek pasal dia cerita tu tahun 1970. Tuan-tuan ya, di situ penting apa kita panggil ya, dating tu ya. Dia punya tarikh tu ya, supaya kita guna istilah yang betul tuan-tuan. Syarin faham ya ustaz sebut tu? Faham Ustaz, tapi kalau kata orang tanya kita, katalah dia jawab Khurasan, Ustaz bagi saya markah ke buat pangkah je terus? Ustaz bagi markah cuma tak penuh lah. Oh. Pasal memang dulu kita kena sebut ya. Dulu dikenali sebagai Khurasan in bracket ya, Turkistan. Bukan Turki ya, Turkistan ya. Namun sekarang dikenali sebagai Uzbekistan. Sebab Bukhara ya tu salah satu bandar dia dalam Uzbek. Itu je lah. Ya, markah dapat insya-Allah. Cuma tak penuh lah. Ya. Okey. Tuan-tuan, ya, itu cerita tentang tarikh tadi. Jadi kita kena tengok bila sejarah tu ditulis. Jadi kalau dulu kan, ya, ni cerita tahun sebelum merdeka. Ya, orang panggil Malaysia ni apa? Orang panggil Malaya. Kalau dulu ni tanah Melayu, kan? Tengok tahun lah. Ya, kerana penamaan sesuatu tempat dia berkait dengan tahun dia. Ya, macam dulu kan orang kata, ya, Najasyi itu raja Ethiopia. Kita tak kata salah lah dulu, tapi sekarang dia bukan raja Ethiopia, dia raja Eritrea. Ya, kena tengok ya perkembangan sejarah dunia ya, geopolitik dunia. Okey, balik pada isu duha tadi ya. Jadi sebab teringat apa Syarin punya sharing tu. Jadi ustaz apa ni add value kepada dia. Yang dia bagi tu dah betul lah. Ya, tapi kita add value, bagi betul lagi ya supaya boleh dapat A+ lah. Okey, Nabi solat duha 4 rakaat wa yazidu ya masya-Allah ya, dan Nabi biasa tambah. Ya, jadi 6 atau jadi 8. Ada riwayat 12 ada tetapi tak sahih. Maka kita pegang yang sahih saja. Ya, yang 8 ya ataupun yang 6 ataupun minimum 4 sudah. Ya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, solat duha boleh dilakukan sebanyak 8 rakaat, tak ada pun tulis sini, ya. Itu dalam hadis yang lain. Solat duha adalah sunnah. Sunnah maknanya kebiasaan Nabi. Nabi lebih biasa buat. Ada tak Nabi tinggal duha? Pasti. Kerana kalau Nabi tak tinggalkan duha, duha tu akan jadi wajib. Ya, jadi untuk supaya ya para sahabat mengetahui bahawasanya duha tu tidak wajib, Nabi tinggalkan juga sekali-sekala, ya. Tetapi nak bagi tahu duha tu suatu solat yang sangat dituntut, Nabi buat juga walaupun dalam musafir. Musafir pun Nabi buat.
Ya, macam tadi kan, Nabi buka kota Mekah tu, ya, Nabi musafir tu. Walaupun Nabi asal Mekah, tapi Nabi dah settle down di Madinah. Bila setiap kali Nabi datang ke Mekah, Nabi masih jamak qasar. Kerana apa? Kerana Nabi sudah tidak lagi tinggal di Mekah. Nabi masih, ya, berada di Madinah, meaning setiap kali Nabi pergi Mekah, ya, maka Nabi berada dalam status, ya, status apa? Musafir. Mana Nabi boleh qasar solat. Walaupun, ya, di kampung halaman Nabi. Memang Nabi lahir di Mekah. Ya, kita apply lah dalam kehidupan seharian kita. Ya, kita orang Kota Baru contoh. Ataupun orang Alostar, ya. Jadi kita balik rumah lama kita. Ya, mungkin mak ayah kita dah tak ada, tapi rumah tu masih ada. Ya, mungkin ada caretaker ataupun adik kita duduk situ. Setiap kali kita balik Kota Baru ataupun Alostar, ya, boleh tak kita jamak dan qasar? Jawapannya boleh. Cuma Nabi lebih suka qasar sahaja, tidak jamak. Boleh tak kita qasar saja? Boleh. Nak qasar jamak pun tak jadi masalah. Ya, kerana apa? Kerana ikut macam Nabi. Nabi balik kampung di Mekah, Nabi masih qasar solat. Kadang-kadang Nabi jamak ikut keperluan. Ya, tapi itu kan tempat naik Nabi lahir, memang betul. Tetapi Nabi tidak lagi berhajat untuk pindah ke Mekah. Buktinya ketika perang Hunain, bila para sahabat, ya, Ansar tanya Nabi, ya, adakah, ya, Nabi setelah Mekah ditawan dibuka, Nabi nak balik duduk di Mekah? Nabi kata tak. Kemana orang Ansar pergi, aku akan ikut. Ya, kalau orang Ansar lalu satu kawasan dan orang lain lalu kawasan yang lain, aku akan ikut jalan yang dilalui oleh orang Ansar. Bukti Nabi tak akan pindah ke Mekah. Even setelah Nabi wafat, jenazah Nabi tidak dikebumikan di Mekah. Sedangkan Mekah tu lebih jauh, ya, jauh lebih berkat, lebih mulia kerana ada Kaabah, ya, berbanding dengan Madinah. Madinah besar juga pahala tapi 1000. Ya, Masjid Aqsa, Masjid Haram Mekah 100,000. Ya, patutnya Nabi dibawa jenazah balik ke kampung dah. Ya, banyak hukum kat situ. Ya, maknanya di mana kita meninggal di situ dikebumikan. Ya, dan Nabi tidak balik lagi ke Mekah melainkan untuk haji, umrah ataupun buka kota Mekah. Tu saja tuan-tuan. Ya, ada banyak benda yang kita boleh belajar daripada peristiwa sirah tu. Okey, ada soalan? Kalau ada, silakan. Ya, ada apa tuan-tuan? Haji Fuad ada soalan, ya, ataupun orang lain, Kak Mai, Kak Wan, ya, orang lain, Haji Hassan, Kak Nuraini, Kak Mariatun, ada apa? Haji Mat Syah, ada apa? Tak ada Ustaz, terima kasih. Faham, ya? Tak ada Ustaz. Okey. Kita terus pada hadis 416, ya, walahu anha. Hadis ini juga daripada Aisyah lagi, ya. Pasal apa banyak solat-solat duha ke apa ni tuan-tuan, ya? Solat-solat sunat ke apa? Pasal apa isteri Nabi yang riwayat? Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa isteri Nabi yang riwayat? Bukannya orang lain. Buat kat rumah. Pasal Nabi solat sunat di rumah, ya. Nabi tak solat di masjid, melainkan solat fardu, ya. Jadi kalau kita ada peluang, rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan surau, masuk waktu Zuhur, ya, kita dah ambil wuduk siap-siap, kita sembahyang dulu qabliyah Zuhur di rumah, afdal lah. Sembahyang sunat di rumah 4 rakaat, kemudian kita pun jalan kaki pergi ke masjid ataupun surau sebab rumah kita dekat, walking distance aja. Ya, itu yang utama. Ya, habis sembahyang Zuhur, kita zikir sikit, ya. Kita tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Kemudian, ya, orang lain sembahyang di masjid, kita boleh sembahyang di rumah sebab dekat dengan rumah kita. Ya, jadi yang afdal memang qabliyah, ba'diyah, maknanya solat-solat sunat rawatib ini dibuat di rumah. Kerana solat-solat sunat ini boleh membawa kepada riak. Jadi untuk mengelakkan riak, kita diam-diam solat di rumah, ya, sebab kita nak present ibadah kita pada Allah. Ya, kalau orang tak, kita bukan nak tunjuk kat orang. Ya, melainkan kalau rumah kita jauh. Ya, kalau kita tak sembahyang di masjid, balik rumah belum tentu kita sembahyang. Kalau macam tu lebih baik, ya, kita play safe lah. Ya, kita buat di masjid. Salah tak? Tak salah. Cuma keutamaan afdaliyatnya duduk di rumah kerana sembahyang sunat. Tu je lah tuan-tuan. Ya, tapi kalau kita buat di masjid, di surau, tak ada masalah. Especially kalau rumah kita jauh. Dalam perjalanan tu kita nak singgah kedai dulu, ya, nak beli barang, ya, ataupun nak singgah makan ke, tu lebih baik kita selesaikan di masjid lah, ya. Unless kalau kita boleh bertahan. Ya, tak ada hal Ustaz, saya baru pergi sana pergi sini boleh, balik tu saya boleh ambil wuduk balik sebanyak. Kita kadang nak ambil wuduk balik tu payahlah. Ya, dia jadi malas dah tuan-tuan. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, dia punya momentum tu masih kuat kalau kita di masjid. Kalau balik tu momentum dah jatuh dah dan kita rasa macam tak khusyuk, sembahyang di masjid je lah. Ya, jadi maknanya macam itulah, ya, penilaian kita, ya. Kerana ambil kira tak khusyuk, ya, ambil kira tak riak, memang semua tu akan diambil kira tuan-tuan.
Jadi kita yang lebih kenal diri kita macam mana. Jadi kita buat the best that we can do. Macam itulah ya. Okey ya. Jadi Aisyah sebut sekali lagi annaha su'ilat, ya, bahawasanya Aisyah ditanya, ya. Ni menarik ni tuan-tuan. Ya, hadis ini juga ada dalam Syama'il Muhammadiyah, ada. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Orang tanya dia, ya. Jadi orang tanya dia, wah Aisyah, ya, ada tak, ya, Nabi ni sembahyang duha? Dia tanya secara umum saja. Qalat, Aisyah kata tak, ya, Nabi tak sembahyang duha. Ya, jawapan dia macam tu. Illa, melainkan. Kalau baca sampai la je, habis lah. Memang tak payah sembahyang duha lah. Ya, tapi ada illa, melainkan. An yaji'a min maghribihi. Mana dia kata Nabi solat duha bila? Nabi solat duha, ya, tidak solat duha melainkan ketika Nabi pulang. Ya, Nabi datang daripada maghrib. Maghrib tu daripada perkataan ghaib. Ghaib mana hilang. Nabi hilang daripada Madinah. Maknanya Nabi pergi musafir untuk perang, ya, untuk berniaga, bukan berniaga lah, untuk dakwah. Dulu berniaga, ya. Betul dakwah. Jadi Nabi balik tu Nabi solat, ya, apa ni, duha. Jadi kalau kita faham secara literal, memang nampak, oh, kalau itu duha, kalau kita duduk di rumah, di Bukit Jelutong, di Shah Alam, di PJ, tak payahlah. Kecuali kita balik daripada travelling. Kalau kita faham macam tu, ya. Salahlah fahaman macam tu. Walaupun hadis ni hadis yang sahih, ya. Kalau kita tengok apa ni yang maksud di sini menunjukkan bahawa solat duha ini tidak boleh dilakukan setiap hari. Tak ada kaitan pun kan, ya. Sehingga menyerupai solat wajib. Jadi Nabi, ya, nak tunjuk patutnya balik daripada perjalanan jauh kan letih. Patutnya Nabi tidur je lah, rehat aja. Tapi Nabi tetap sembahyang duha, menunjukkan duha tu sangat dituntut. Macam tadi, ketika perang pun Nabi solat duha. Maknanya duha tu sangat dituntut. Ya. Tetapi sebab apa Aisyah kata tidak? Ya, sebab, ya, macam tadilah, ya, Aisyah nak bagi tahu Nabi pernah juga meninggalkan solat duha tu. Ya, bukan all the time, ya. Lebih-lebih lagi, ya, bukan setiap hari Nabi berada di rumah Aisyah. Ya. Kebetulan bila Nabi balik daripada musafir, ya, apa ni, Aisyah punya giliran malam, ya. Aisyah tengok Nabi masuk rumah, Nabi solat duha. Jadi maknanya, ya, Nabi insist on buat benda tu. Ya, memang penting. Ya, sebab Aisyah kata Nabi tak buat, ya. Mana Nabi tak buat dalam apa kita panggil, ya, setelah lama dia tak bersama Nabi lah. Pasal Nabi baru balik daripada peperangan kan. Kita tahulah bila nak pergi perang tu bukan perjalanan dekat. Ya, kadang 2 minggu perjalanan atau seminggu lebih perjalanan. Ya, perang lagi, ya, seminggu lagi, kemudian balik lagi. Jadi Nabi dah hilang selama 3 minggu. Ya. Jadi dia tak tahu apa berlaku lah sebab dia tak ikut perang. Ya, perang jauh-jauh lah. Ya, melainkan perang dekat. Ya, macam perang Uhud. Uhud tu dekat. Ya, Aisyah terlibat lah. Dalam perang Bani Mustalik. Ya, tu dia ikut travelling masa rantai dia hilang tu. Dan beberapa peperangan lain lah. Ya, macam buka Kota Mekah dia ikut. Masa Nabi buat umrah dia ikut. Masa Nabi buat haji dia ikut. Ya, jadi dalam perjalanan memang Nabi buat solat duha. Nabi tak tinggal. Tetapi kerana orang ni datang, dia bagi tahu, ya, Nabi buat, ya, hanya apabila balik daripada perjalanan. Bukan maknanya, ya, Nabi hanya buat pada waktu tu. Ya, jangan salah faham lah. Tetapi dilakukan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ni perkataan ni Ustaz kurang setuju lah. Ya, sebab Nabi lebih banyak buat daripada tinggal. Ya, jadi kalau kita kata, ya, Nabi lakukan secara kadang-kadang tu nampak macam benda tu tak diberatkan. Ya, salah. Ya, sunnah solat duha jarang-jarang. Ya, jadi bukan. Ya, jangan salah faham lah. Duha ni lebih banyak dibuat daripada tinggal. Ya, even kalau kita musafir tetap solat duha walaupun 2 rakaat. Afdal 4 lah. Macam Nabi sebut tadi kan. Ya, Nabi buat duha macam Aisyah sebut. Ya, 4. Ataupun Nabi tambah jadi 6, jadi 8. Ya, kalau kita musafir pun kita boleh sembahyang duha dalam perjalanan, tak ada hal. Ya, sebab tu kita keluar rumah, kita ambil wuduk siap-siap. Ya, macam tuan-tuan, ya, dalam perjalanan nak pergi mana-mana, contoh, ya. Kita ambil wuduk siap-siap dah. Boleh tak sembahyang duha dalam kereta? Ya, boleh. Kalau tak ada kiblat pun tak salah. Kerana solat yang wajib hadap kiblat, ya, ialah solat fardu. Ya, sebab tu Nabi solat sunat walaupun qabliyah subuh, Nabi solat sunat atas kenderaan. Ya, atas unta Nabi. Tapi bila Nabi nak solat fardu subuh, Nabi akan berhenti di satu tempat, para sahabat pun berhenti, mereka turun daripada unta. Kalau tak ada wuduk, mereka ambil wuduk, mereka solat secara berjamaah di atas tanah. Ya, bukan atas kenderaan. Jadi kalau kita naik train, naik kereta sebagainya, tuan-tuan tak buat solat duha lagi. Boleh tak angkat takbir je boleh. Kalau boleh adjust sehingga menghadap kiblat, afdal.
Tapi kalau tak ada kiblat, solat diterima. Sembahyang duduk tak ada hal, dengan syarat ada wuduk. Ya, the best that we can do. Sembahyang sah, tak ada hal tuan-tuan. Ya, kalau ustaz contoh kan, ustaz nak pergi subuh pagi, ada kuliah di Seksyen 7 Shah Alam contoh. Ya, kadang kita keluar dah terlambat. Ya, bila keluar terlambat tu, ya, kadang-kadang dah azan bila sampai di stadium Shah Alam je tu, ya, dah masuk waktu subuh. Ya, jadi ustaz driving, ya, jadi cikgu dah ada wuduk, ya ustaz kata solat je lah. Ya, 2 rakaat, ya, solat. Ya, solat qabliyah subuh, ya. Jadi ustaz pun boleh sembahyang, ya, cuma waktu driving tu khusyuk dia kurang sikit lah. Tapi kita tahu dah, ya, by the time kita sampai di surau nanti boleh sembahyang lagi, boleh sempat, ya. Kita dah berasal pada pengalaman, kita tahu ada peluang lagi. Cuma kalau orang perempuan ni nak masuk, nak pakai tudung, nak pakai pakai telekung apa semua, nak ejah tempat apa semua, ya, itu akan ambil masa lah. Kalau lelaki senang je. Jadi cikgu sembahyang dalam kereta je. Lagipun dia tak driving, dia duduk sebelah, ya. Jadi dia boleh solat 2 rakaat selesai. Boleh doa lagi, ya, tak ada hal. Sebab apa? Sebab solat sunat Nabi biasa buat atas kenderaan. Tapi solat fardu Nabi akan turun. Ya, itu Nabi punya keadaan kerana Nabi naik unta. Dalam konteks moden, ya, boleh tak kita sembahyang fardu atas kenderaan? Jawapannya boleh lah. Sebab kalau kita naik kapal terbang macam mana? Ya, takkan kita nak suruh pilot tu berhenti di mana-mana pulau dekat Lautan Hindi tu. Ya, berhentilah dekat pulau mana-mana, kita kata. Tak boleh sebab sembahyang fardu mesti sembahyang di daratan. Tak boleh lah. Tak praktikal, ya. Jadi sebab itu persoalan yang berkaitan dengan solat fardu atas kenderaan ialah perkara baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Ya, kerana Nabi tak naik kapal terbang. Ya, Nabi tak pernah cerita Nabi naik kapal laut. Sahabat Nabi pernah naik kapal laut ketika travelling, ya, crossing Laut Merah menuju ke negeri Eritrea, ya, ke Habasyah. Nabi tak pernah, ya. Nabi hanya naik kenderaan darat, maksudnya naik unta atau naik kuda dan sebagainya. Jadi pernah tak Nabi solat, ya, di atas kuda dan unta? Pernah, ya. Tapi solat sunat saja. Sama ada solat duha ataupun solat qabliyah subuh, ya. Tetapi untuk solat fardu Nabi akan berhenti dan solat bersama-sama para sahabat, ya, di atas tanah, bukan atas kenderaan, ya. Cuma dalam konteks moden kita sekarang tak ada pilihan sebab kita fly. Ya, bila kita fly macam mana nak buat? Ya, kita kena sembahyanglah atas kenderaan. Sebab apa? Sebab bila kita sampai tempat mungkin waktu dah selesai. Ya, kita nak sembahyang di KLIA, Zohor tak masuk lagi. Kita nak sembahyang di destinasi kita, ya, di New Delhi contoh, ya. Bila kita sampai itu dah masuk maghrib contohnya. Jadi macam mana kita nak sembahyang jamak takdim? Belum masuk waktu Zuhur. Ketika kita panggil, ya, ketika kita take off tu belum masuk Zuhur. Ketika kita sampai dah habis waktu. Apa pilihan yang kita ada? Sembahyang atas kenderaan, sembahyang atas kapal terbang. Sah, tak ada masalah. Cuma kita kena make sure kita menghadap kiblat. Itulah yang menjadi isu besarnya, ya. Sebahagian fuqaha kata kalau kita solat dalam kapal terbang tetapi kita tidak menghadap kiblat, maka solat tu kena diulang. Ya, solat tu kena diulang, ya, kerana kita tidak menghadap kiblat. Jadi sebab tu Saudi sediakan surau, sediakan tempat, ya. MAS pun boleh, ya, carilah tempat. Ya, kalau ada peluang menghadap kiblat lah, ya. Melainkan kita memang dalam perjalanan umrah daripada KLIA menuju ke Mekah tu tak ada hal, memang hadap kiblat. Isunya ialah bila kita on the way back daripada Mekah menuju Kuala Lumpur, ya, kita memang akan membelakangi kiblat. Tapi macam tadilah, kalau ada peluang hadap kiblat juga. Kalau kita tak ada kiblat, sebagian fuqaha kata sembahyang itu Allah terima tetapi tidak memadai untuk mengangkat kewajipan dia. Ya, sembahyang tu kita terimalah, ya, Allah terima. Maknanya kalau kita meninggal dalam perjalanan, ya, selesai tanggungjawab kita. Tetapi macam tadi, kalau kita sampai, ya, kita kena solat menghadap kiblat balik. Dengan syarat masih ada waktulah. Ya, jadi isu itulah yang jadi perbincangan. Ya, sebab sembahyang dalam kenderaan sah. Lebih-lebih lagi kalau kita dah ambil wuduk siap-siap. Cuma isu menghadap kiblat tu. Kerana Nabi tak pernah sembahyang fardu dalam kenderaan, atas kenderaan tak pernah. Jadi sebab tu dia ada ruang perbincangan para ulama, tuan-tuan, ya. Sebab tu ada benda-benda baru yang zaman Nabi tak ada. Jadi isu-isu macam tu lah, ya, yang perlu difatwakan oleh para ulama. Dan para ulama bila fatwa kadang-kadang ada dua kecenderungan. Ya, sama ada mereka setuju ataupun tidak. Dalam banyak isu lah, tuan-tuan, ya. Macam contoh kita kata dalam bab yang berkaitan dengan derma organ, kan, ya. Sebab zaman Nabi tak ada derma organ, ya. Derma darah pun tak ada zaman Nabi. Jadi macam mana? Itu isu-isu baru, ya, yang sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Derma darah tak ada hal,
Ya, tetapi untuk derma organ, contoh mata, ya, jantung, ya, buah pinggang dan sebagainya, itu isu-isu yang dulu memang tak ada. Ya, dulu teknologinya tak sampai ke tahap tu. Sekarang sudah boleh. Apa hukum dia? Sebahagian kata harus, sebahagian kata tak. Macam itulah tuan-tuan. Ya, jadi dia ada ruang untuk apa ni, perselisihan pendapat. Ya, dua-dua kita boleh ambil, tak ada masalah. Ambil salah satulah. Ya, kalau ada keperluan kita kena ambil yang kata haruslah. Ya, contoh orang tu ada masalah buah pinggang dan ada penderma dan doktor pun kata ya buah pinggang tu memang sesuai dengan dia. Ya, dan dia punya possibility untuk sihat tu kita kata 90%. So ambil lah, ya. Walaupun kita kata ya sebahagian para ulama ada yang mengharamkan pendermaan organ. Ya, tapi yang kata boleh ada Dr. Yusuf Qaradawi, ya, Dr. Wahbah Zuhaili dan banyak lagi lah tokoh-tokoh hebat. Ya, yang kata harus. Kita ambil pandangan harus lah. Macam itulah tuan-tuan. Dalam menentukan hukum. Ya. Okey, ada soalan? Apa tuan-tuan? Ada? Tak ada? Ya. Ada banyak benda yang Ustaz bincang tu, tuan-tuan. Kita bukan sekadar bincang solat dua, ya. Kita bincang yang lain-lain juga. Ya, Ustaz luaskan spektrum perbincangan kita. Okey, hadis 416. Ya. Ustaz, so ayat sunnah solat duha jarang-jarang tu cancel lah. Tak betul lah. Ya. Sunnah solat duha. Bukan jarang-jarang lah. Ya. Cuma kat sini dia nak tekan bahawasanya Nabi tidak buat setiap hari pada waktu tersebut. Ya, kerana kalau Nabi buat setiap hari pada waktu tersebut, ya, ayat Quran masih turun. Jadi sebab itu Nabi bimbang takut solat duha tu diwajibkan seperti mana Nabi bimbang solat tarawih diwajibkan. Sebab tu Nabi ada malam yang Nabi tak turun ke masjid. Ada waktu Nabi tak buat duha pada zaman ketika wahyu masih turun. Ya, tetapi setelah ya wahyu selesai dengan wafatnya baginda Nabi, jangan kita buat sekali-sekala pula. Ya, kita jangan tinggal duha ni tuan-tuan. Setiap hari buat. Walaupun dalam musafir. Ya, sebab tu kena faham betul-betul konteks dia. Ketika Nabi masih hidup, ayat Quran masih turun, Nabi ada kebimbangan kerana sifat rahmat Nabi tu. Rahmat pada umat, Nabi tak nak beratkan umat dia. Sebab sembahyang fardu pun ramai tinggal. Sembahyang sunat lebih-lebih lagi. Ya. Jadi untuk mengelakkan solat-solat sunat itu, ya, diwajibkan oleh Allah, maka Nabi tinggalkan sekali-sekala. Ya. Bukan bermakna kita boleh tinggalkan, tak. Ya, kita tetap buat. Ya, kerana wahyu telah berakhir. Ya, sebab itu Umar kata, Nabi tak solat 20 rakaat di masjid kerana Nabi bimbang memberatkan umat. Dan Nabi bimbang solat tarawih itu diwajibkan. Tapi zaman Umar, wahyu telah berakhir. Nabi kan dah wafat. Ya, jadi tak ada lagi kebimbangan. Ya, solat tarawih akan jadi wajib. Ya, cuma macam tadilah. Zaman Umar, tuan-tuan kena ingat. Zaman Umar paling banyak peperangan. Ya, Parsi dibuka zaman Umar. Ya, Mesir jatuh ke tangan Islam zaman Umar. Baitul Maqdis zaman Umar. Jadi para sahabat ini, ya, mereka terlibat ya banyak dalam peperangan. Bila mereka terlibat dalam banyak peperangan, mereka tak ada kekuatan macam orang dulu. Ya, zaman dulu ada perang juga tapi tak sehebat zaman Umar. Dan dia punya perjalanan tu long distance je ni. Berbulan, ya. Pergi itu 2 bulan. Ya, kadang-kadang pergi itu 2 bulan, ya, perjalanan. Kemudian perang, ya. Kemudian balik lagi, dah berapa lama dah kita kata, ya. Paling kurang pergi sebulan, peperangan 2 bulan, balik sebulan, 4 bulan maksimum. Ya, dia kena tukar shift dia, shift tentera. Jadi oleh kerana tu, ya, untuk mengimbangi solat malam yang panjang zaman Nabi tu, yang rakaatnya kurang tapi solatnya panjang, ialah dengan memendekkan solat tapi menambahkan rakaat. Nak bagi balance, tuan-tuan. Ya, nak bagi balance, ya. Sebab zaman Nabi, ya, jadi Nabi baca panjang. Sebab itu bilangan rakaatnya kurang. Tetapi zaman Umar, ya, bilangan dia ditambah kerana solatnya tidak sepanjang seperti mana zaman Nabi. Jadi untuk balance kan, ya, yang panjang tadi, ya, sebab kita dah pendekkan, ya, tetapi kita banyakkan bilangan rakaat. Jadi pahala tu dapat dengan penambahan rakaat walaupun, ya, waktu baca surah tu dah jadi pendek. Ya, sebab tu benda-benda ni dibincang oleh para ulama panjanglah. Ya, pasal apa zaman Umar dah jadi 20? Yang pertama kerana tidak ada kebimbangan solat tarawih akan diwajibkan, satu. Yang kedua kerana situasi, ya, para sahabat Nabi yang macam tadilah, ya, sebahagian besar mereka sudah keletihan. Ya, kerana faktor usia, satu. Yang kedua ialah kerana sudah keletihan. Jadi oleh kerana itu bilangan rakaatnya ditambah.
ya, supaya mereka boleh berehat sekejap, sebab dia berterusan kan. Ya, maknanya habis tu boleh duduk kejap, ya, boleh rehat-rehat sekejap. Ya, nama pun tarawih kan. Solat yang diselang-seli dengan rehat. Kemudian bangun balik, ya, dan tak perlu berdiri lama. Ya, sebab tu dalam konteks kita di Malaysia tak perlu berdiri lama sangat. Ya, dan kita boleh banyakkan bilangan rakaat. Bagi orang yang tak boleh masuk awal, ya, sebab kadang kita ni dah orang balik kerja lambat, ya, dengan jam dan sebagainya, sangat praktikal. 20 rakaat tu sangat praktikal, ya. Kita boleh masuk lewat, tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan, para ulama dia bincang panjang dah benda-benda ni. Jadi kita tak payah bergaduh, ya, bertengkar dalam menentukan jumlah bilangan rakaat tadi, ya. Bagi orang yang tak ada masalah, orang pencen sebagainya, ya, dia boleh daripada mula sampai habis selesai. Tapi bagi orang yang bekerja, ambil anak, pergi tuition, ambil isteri dan sebagainya, ya, dah tentu dia tak boleh seperti mana orang pencen. Ya, dia mungkin masuk lambat sikit. 10 rakaat terakhir baru dia masuk. Ya, dan dia solat Isyak, ya, berimamkan dengan imam yang sembahyang tarawih. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita dah selesai tadi. Dan akhirnya, ya, dia dapat juga 8 rakaat bersama dengan imam. Selesailah. Ya, yang penting dia berakhir dengan imam. Kita dah cerita panjang dah. Ya, orang yang solat malam, man qama ma'al imam, sesiapa yang solat malam bersama imam hatta yang sarif, sehingga imam selesai. Ya, Nabi tak kata orang yang bermula dengan imam berakhir dengan imam. Nabi tak kata. Nabi kata orang yang solat malam bersama imam sehingga selesai. Jadi kalau dia masuk di hujung, bukan kerana saja-saja, kerana malah, bukan. Tapi kerana dia punya konteksnya dah cukup berbeza dengan sahabat Nabi dulu. Jadi boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat pahala penuh juga. Ya, kerana bukan dia tak nak sembahyang panjang, ya, tetapi kerana keperluannya berbeza. Jadi kalau ujung minggu Sabtu Ahad, dia tak bekerja, dia penuh. Ya, tapi kalau dalam keadaan hari bekerja, ya, weekdays, ya, mungkin dia buat 8 rakaat tapi bersama imam sampai selesai. Itu jauh lebih baik daripada dia sembahyang awal dan dia balik awal tanpa berakhir dengan imam. Jadi banyak consideration dia tuan-tuan. Sebab tu, ya, bila Umar buat, ya, bila zaman Imam Malik tadi jadi 36, ya, zaman Umar bin Abdul Aziz ada yang kata sampai 48. Jadi sebenarnya ini semua menunjukkan, ya, flexibility. Yang kedua, ya, dia menunjukkan bahawasanya solat malam dia unlimited. Ya, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, ikut kemampuan kita dan ikut situasi setempat. Ya, itu dia punya kesimpulan dia. Ya. Okey, ya, boleh tuan-tuan? Kalau boleh kita sambung aja. Jadi selesai, ya, solat sunat duha yang jarang-jarang tadi. Bukan jarang-jarang, ya. Lebih kerap buat daripada tinggal. Okey, di bawah tu, ya, walahu anha juga sama. Ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatad duha. Di sini tak disebut solat duha, disebut subhatad duha. Tuan-tuan boleh bulatkan perkataan subhah. Ya, subhatad duha itu nama lain bagi solat sunat. Ya, dipanggil subhah. Ya, daripada perkataan tasbih. Ya, subhah, ya, macam kita tasbih subhanallah. Ya, dipanggil tasbih, ya, ataupun subhah. Perkataan lainnya subhah. Ya, subhah itu merujuk kepada solat sunat duha. Ya, tidak disebut solat duha, disebut subhatat duha, sama maknanya. Ya, jadi Nabi kata Aisyah, aku tak pernah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, ya, solat duha wa inni la usabbihuha, ya. Jadi aku tak pernah tengok Nabi solat duha dengan tetap. Mana dengan tetap tu maknanya sentiasa, konsisten. Tetapi aku mengerjakannya dengan tetap, ya. Kerana apa, ya? Kerana dia cerita setelah Nabi wafat. Masa Nabi hidup dulu, ya, dia tengok Nabi, ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tak buat. Ya, kerana apa? Ya, kerana Nabi bimbang takut solat duha diwajibkan. Tetapi, ya, ketika Aisyah ditanya selepas Nabi wafat, ya, dia kata Nabi memang tak buat secara konsisten. Wa inni, ya, tadi ma ra'aitu, itu past tense. Ma ra'aitu, aku tak pernah tengok dulu. Ma ra'aitu. Jawapan Aisyah kat ujung, wa inni la usabbihuha. Ini dalam present tense. Ya, beza tu tuan-tuan. Past tense cerita Nabi dulu. Ya, ketika wahyu masih turun. Ya, wa inni la usabbihuha, ini present tense. Sebab orang tu tanya setelah Nabi wafat. Nampak tak tuan-tuan? Gaya bahasa dia. Ya, ada past tense untuk dulu, Nabi tak buat konsisten. Tetapi sekarang aku tetap buat juga. Tetap, ya. Wa ini dan sungguhnya aku, kata Aisyah, la usabbihuha, pasti aku, ya, pasti aku kerjakan secara tetap. Ya, hadis Sahih Muslim, ya, menunjukkan bahawa Rasulullah mengerjakan solat duha
kadang-kadang. Perkataan kadang-kadang tu tak sesuai tuan-tuan. Ya, maknanya ada solat duha yang Nabi tinggal. Ya, kalau kita kata menunjukkan bahawa Rasulullah ya meninggalkan solat duha kadang-kadang, itu lebih tepat. Ya, bukan buat solat duha kadang-kadang, meninggalkannya. Ya, kadang-kadang atau sekali-sekala. Sunnah mengerjakan solat duha jarang-jarang, sama macam tadi juga tukar. Ya. Jadi zaman Nabi ya, zaman Nabi, bukan sekarang tau, zaman Nabi. Ya, sunnah ni merujuk pada sunnah Nabi. Sekarang kita buat konsisten, setiap hari buat, jangan tinggal walaupun kita musafir. Okey, Datuk Osman, okey, boleh faham ya? Haji Mat Syah, okey? Faham, Ustaz. Faham. Ya, Terima kasih. selesai. Sama-sama. Ada apa tuan-tuan? Ya, Ustaz laju sangat ke? Ada benda Ustaz nak kena ulang? Silakan, ada soalan? Kak Mai ada apa? Kawan? Ya. Ustaz, apa tu yang ada hadis yang kata apa Rasulullah tinggalkan wasiat yang jangan tinggal 3 perkara tu, solat putih pula. Puasa putih, witir dengan lagi satu tu duha kan Ustaz? Betul. Jadinya memang beratlah duha, bukanlah maksud berat, maksudnya kita kena ambil berat macam gitu. Duha ni kita jangan tinggal lah Ustaz kan, walaupun dia ibadah sunat, tapi bila Rasulullah tu dia kategori macam wasiat Rasulullah jangan tinggal benda ni, maknanya kalau boleh macam kita kena treat macam wajib lah Ustaz Tapi dia tidaklah sampai peringkat wajib kan, dia hanya sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut, kalau boleh jangan tinggal kerana Nabi dah wasiat. Wasiat tu benda penting lah. Ya, macam bila orang tu wasiat kan, wasiat tu mana benda penting. Ya, betul lah tu. Ya, 3 perkara yang jangan tinggal. Nabi sebut pada para isteri Nabi, pada para sahabat, ya, terutamanya Abu Hurairah Nabi sebut, pada Ali pun Nabi sebut. Ya, jangan tinggal ya, solat duha paling kurang 2 rakaat lah. Ya, walaupun Nabi tak buat 2, Nabi buat 4. Ya, tapi minimum tu. Ya, solat witir ya, dan juga 3 hari sebulan, 13, 14, 15 hari putih. Ya, tu cuma macam tadilah. Kalau kita ada peluang ya buat pada hari-hari lain pun tak ada masalah. Kadang-kadang macam kita kata, macam puasa bulan Muharram kan, ya, kita dah puasa 9, kita dah puasa 10, ya. Kemudian kita puasa 11 pula, ada orang puasa 3 hari. Okeylah. Perlu tak dia buat 13, 14, 15? Tak perlulah. Ya, kerana dia sudah buat 3 hari sebulan, sudah. Ataupun dia buat ya Khamis 3 kali, Isnin 3 kali, ataupun campur-campur pun boleh juga. Ya, cuma ya 3 hari itu puasa putih itu kerana puasa putih ni, hari putih ni sudah dibuat sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, dan dia menjadi kebiasaan masyarakat Mekah. Jadi bila Nabi kata yang kebiasaan Nabi Ibrahim zaman Mekah tu jangan tinggal, ya, wasiat Nabi, ya, orang dah biasa benda tu. Ya, sebab orang dah biasa buat. Macam kita lah, ya. Kita dah biasa baca suratul Muluk setiap malam. Ya, jadi oleh kerana benda tu dah biasa, ya. Bila Aisyah pun sebut, Jabir sebut, ya, Nabi takkan tidur malam melainkan setelah baca suratul Muluk dan surah Sajadah lah, Sajadah followed by Muluk. Jadi bila Nabi sebut macam tu pun masyarakat dah tak ada masalah sebab kita dah biasa buat. Cuma yang isunya ialah kita nak kena tambah satu lagi, ya, Sajadah tu. Macam Muluk tu insya-Allah kita memang buat, ya, cuma nak tambah satu lagi. Tapi kalau kita dah biasakan, ya, lepas Isyak contoh kita baca surah Sajadah, ya, 30 ayat dan diikuti dengan suratul Muluk. Sekejap je sebenarnya, tak lama tuan-tuan. Sekejap je, ya, 30 ayat tu dalam 10 minit dah siap dah. Ya, kita jangan baca laju-laju lah, ya. Kalau tuan-tuan tengok makna tadabbur tu memang akan ambil masa lah, ya. Tapi boleh je tuan-tuan, selesai. Ya, jadi memang dah jadi kebiasaan, ya. Cuma di masjid sekarang ni banyak buat solat baca suratul Muluk, ya, solat baca sajadah tu tak biasa lagi, belum membudaya. Kita bacalah, ya, walaupun kita kata, ya, walaupun mula-mula berat, ya, tapi bila benda tu dah biasa tuan-tuan, dia dah, ya, orang Melayu kata alah bisa tegal biasa. Ya, bila benda tu dah jadi norm dalam hidup kita, dah jadi norma kehidupan, tak ada hal lah. Ya, cuma kita nak kita panggil nak normkan dia tu. Ya, nak normalizekan dia tu dalam hidup tu. Itu je mula-mula susah, tapi lama-lama dah okey dah. Dulu kan kita tak baca suratul Muluk, ya, tapi bila kita dah mula, lama-lama dah jadi budaya, bila dah jadi culture tu dia dah senang dah. Ya, bila kita tinggal pula terasa macam ada benda kita tak buat malam ni. Rupanya kita belum baca surah suratul Muluk sebagai contoh. Macam itulah tuan-tuan. Jadi okey, ya. Jadi Nabi bukan Nabi buat solat duha jarang-jarang, Nabi tinggal jarang-jarang, ya. Ustaz, saya nak tanya, untuk solat duha
kita boleh solat dalam kenderaan kan, tadi Ustaz cakap kan. Betul. Dia ada tak distance Ustaz? Macam katalah macam daripada rumah saya nak pergi Masjid Damansara, macam saya keluar pada rumah, tiba-tiba saya teringat, oh terlupa nak solat duha kat rumah. Lepas tu saya solat duha dalam kereta sementara nak reach Damansara Mosque. Dibenarkan Ustaz tak? Sebab saya pernah tanya satu ustaz ni, dia kata tak boleh. Dia kata boleh apa? Kalau nak duha dalam kereta, dia kata macam ibarat saya kena tinggalkan area Damansara ni, nak ke Shah Alam macam tu boleh dia kata. Tapi kalau between dekat-dekat tu dia kata macam kena kaji balik dalam hadis ke macam mana ke. Jadi saya pun macam confused Ustaz. Dia ada distance tak Ustaz untuk kita solat duha dalam kenderaan ni? Tak ada. Tak pernah dengar. Tak ada Ustaz tak pernah dengar. Itu mungkin pendapat. Jadi boleh lah Ustaz. Dia pendapat dia tadilah ya, sebab kita bukan bermusafir kan. Yang perlu keluar daripada kawasan perumahan dalam jarak 5 km tu untuk solat jamak takdim dan jamak takhir. Ya, tapi untuk solat duha tak pernah dengar lah pula kan. Sebab duha ni bila-bila masa boleh buat lah. Especially kalau kita nak kejar isyraq tu, ya. Contoh kan, ya, orang yang keluar dari rumah pukul 7 macam sekarang. Dia keluar pukul 7, ya. Isyraq ya masuk 7.37. 7.37 dia masih dalam kenderaan, ya. Dan isyraq ni dia tak lama, mungkin dalam 20 minit je kan. Jadi by the time dia sampai di pejabat dah 8 suku. Let's say lah pukul 8. Pukul 8 tu dah agak lewat untuk isyraq. Ya, sebab dia 7.37. Katalah 7.40. By 8 o'clock dah 20 minit dah. Ya, maknanya tu dah berakhir waktu isyraq dah. Jadi kalau dia tak buat dalam kenderaan dan dia nak tunggu sampai 5 km lebih, maknanya dia dah terlepas sesuatu ibadah yang besar pahalanya. Jadi tak nampak tak menasabah kita kata untuk ambil kira mesti keluar daripada kawasan perumahan baru boleh. Ya, Ustaz tak nampak benda tu. Lagi-lagi pula tak pernah dengar lah dalam hadis kan. Kecuali dia boleh bawa hujah lah. Sebab ibadah ni dia kena ada dalil kan. Sama ada dalil yang menyuruh atau dalil yang melarang. Jadi kalau tak ada dalil yang menyuruh dan melarang, ya, dia balik pada hukum asal, memang tak ada perintah. Tak ada perintah untuk keluar 5 km baru kita solat duha. Ustaz tak pernah dengar. Ya, wallahualam, tak pernah dengar. So jangan bimbang lah, boleh solat. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Antum jazakumullah khairan. Okey ya, kita akan tengok di bawah ni, tuan-tuan ya. Ada sambung sikit ya. 418 hadis daripada Zaid bin Arqam ya. Zaid bin Arqam ni beliau budak muda zaman Nabi. Beliau pernah difitnah ya, menimbulkan kita panggil ya, hilang kepercayaan kepada Abdullah bin Ubay. Ya, sebab Zaid bin Arqam ya, dia orang muda. Jadi bila dia sampai satu tempat kawasan kampung Khazraj, yang pada ketika itu Nabi baru naik unta lalu kawasan tu. Jadi bila Abdullah bin Ubay nampak Nabi, ya, dia macam ya, membuat sindiran lah ya. Dia kata busuknya keldai Nabi ni ya. Sehingga Zaid bin Arqam dia terdengar. Dia bukan mencuri dengar. Dia terdengar sebab kebetulan dia lalu di situ. Jadi ya, bila Zaid bin Arqam ya balik jumpa dengan Nabi dan para sahabat, dia cerita. Jadi ada orang Khazraj ya yang menafikan, dia kata takkan Abdullah bin Ubay cakap macam tu. Ya, pasal kabilah ni ya, dia punya ta'assub tu ya. Dia punya istilahnya tuan-tuan? Ya, dia punya istilahnya dalam English ya, bahasa Arab dia panggil ta'assub ya. Dia panggil asabiyah ya, qabiliyah. Asabiyah ni ya, kalau English tak tahu istilah dia. Kita terlalu mengagungkan kita punya bangsa kita lah ya. Obses betul ya, dia ada istilah dia untuk, kalau dalam Ustaz ingat ya, tapi bahasa tu bahasa tinggi tuan-tuan ya. Dalam sosiologi kita belajar dia panggil ethnocentrism, ethnocentric. Ethno tu daripada etnik ya. Kita macam orang Yahudi lah ya. Dia rasa dia punya bangsa dia saja yang terbaik. Orang lain tak boleh. Bangsa lain ni boleh bunuh, boleh pukul, boleh bom dan sebagainya. Ya, dia panggil ethnocentric ya. Ada idea tu. Ya, dia punya kepercayaan, keyakinan dia ya. Jadi dia obses dengan dia punya bangsa tu. Bangsa lain tak bagus. Jadi orang Khazraj bila dengar Zaid bin Arqam budak muda cakap, maka dia kata takkanlah. Ya, dan sehingga Allah turunkan ayat cerita tentang orang munafik ya.
maka Zaid bin Arqam betul. Ya, jadi orang yang menafikan tu salah. Ya, jadi ini cerita Zaid bin Arqam. Dia bagi tahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin. Ini dia. Yang selalu kita dapat dalam buku-buku panduan solat sunat. Ya, ni biasa kita dengar. Salatul awabin, solat sunat awabin. Ya, 8 rakaat. Biasa orang buat selepas maghrib. Kalau nak buat selepas maghrib, tak boleh nak kuliah maghrib lah tuan-tuan. Kuliah maghrib tu masa tu orang sembahyang. Patutlah kadang kita tengok ada orang sembahyang. Ni tengah kuliah maghrib ni dengar dia sembahyang. Ya, orang buat sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat, ya disambung lagi 8 rakaat. Jadi 10. Ya, sibuk dengan solat sunat awabin, tak boleh nak mengaji dah. Jadi cuba kita tengok bila waktu solat sunat awabin dalam hadis Tirmizi, hadis yang hasan. Ya, solat sunat awabin hina ketika mana tarmidu al-fisal. Al-fisal tu merujuk kepada anak-anak unta yang baru bercerai susu. Fisal, ya, fisal tu maknanya cerai susu. Ya, kan dalam ayat yang berkaitan dengan orang perempuan yang menyusukan anak. Ya, wa hamluhu wa fisaluhu ya salasuna syahran. Waktu dia apa kita panggil, ya, waktu dia mengandung campur dengan waktu cerai susu tu totalnya 30 bulan. Kerana ya menyusukan anak ya maksimum 24 bulan. Ya, campur dengan 6 bulan minimum mengandung minimum 6 bulan. 6 campur 24 30. Iaitu dalam suratul Ahqaf kan. Surah Ahqaf surah 46 ayat 15 ada cerita bahawasanya seseorang itu bila dia mengandung minimum 6 bulan campur dengan menyusu ya disebut 30 bulan. Ya, cerai susu dipanggil apa? Fisal. Jadi fisal yang sama diguna dalam hadis ini merujuk kepada bukan anak-anak yang baru cerai susu, ya anak-anak unta. Ya, kerana anak unta ni bila dia baru bercerai susu dia akan duduk dengan kawan-kawan dia. Dia dah bercerai susu, tak duduk dengan mak dia dah, ya. Jadi duduk dengan kawan-kawan, jadi bulu dia belum tebal. Jadi dia duduk di tengah padang pasir tu. Jadi bila panas tu agak panas sikit, ya, maka dia pun bangun, ya. Jadi waktu solat sunat awabin, solat sunat taubat ni dipanggil awabin ni maknanya tawabin. Ya, perkataan lain bagi awab adalah tawab, mana orang yang bertaubat. Ya, bila waktu ya anak-anak unta bangun daripada tempat duduk dia. Jadi bukanlah malam. Malam tak ada cahaya matahari, sianglah, ya. Jadi hadis Imam Tirmizi, hadis yang hasan, maksudnya waktu duha, ya ketika anak-anak unta mula merasakan panas sinar matahari. Ya, ni kalau waktu Indonesia lah, ya, sebab buku ni buku Indonesia ada sedikit ya apa ni terjemahan bahasa ke dalam bahasa Melayu ditulis itu WIB. WIB apa dia? Waktu Indonesia Barat. Ya, jadi waktu Indonesia Barat, ya. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya ceritanya ialah cerita tentang solat duha. Ya, fungsinya ialah untuk bertaubat, ya. Jadi orang yang solat duha ni sebagai satu bukti mengatakan dia bertaubat atas dosanya. Ya, tak perlu namakan solat sunat taubat sebab solat sunat duha memang solat sunat kategori solat sunat taubat dah. Tak perlu niat taubat dah, ya. Kerana dia dibuat 8 rakaat pada waktu duha ketika anak unta bangun daripada tempat dia duduk, ya. Cuma kalau di Indonesia waktu Indonesia Barat 8 hingga 10.30. Ya, itu waktu dia lah 8, ya, 8 pagi. Kalau kita 8 pagi itu agak lewat lah. Ya, sebab solat duha, ya. Solat duha kita dah mula pada 7.37 kalau hari ni lah. 7.37, ya mungkin besok 7.38. Jadi awal sikit, ya. Cuma, ya, kalau kita nak dapat isyarak lah. Tapi kalau kita nak duha biasa, ya kita tunggulah lewat sikit. Mungkin 8.30 macam tu, ya. Tapi tak lebih pada pukul 10 atau 10 suku kalau di Indonesia, ya. Sunat melakukan solat duha pada pagi hari memanglah. Ya, memang tak boleh buat pada petang pun, ya. Sebelum masuk Zuhur. Itu pun jangan dilewatkan sangat. Ya, jadi maknanya ada hujah dia. Ya. Ada ulang hadis ni apa Syarin? Ada ulang ke hadis ni tadi? Syarin share apa tu? Ayat yang fisal tu, perkataan fisal tu ada dalam surah Al-Baqarah juga. Okey, ya, ayat surah Al-Baqarah, ya. Jadi ada perkataan fisal, ya. Cerita tentang cerai susu juga ke? Betul Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 233. 233, ya. Jadi bagi orang perempuan, ya, yang mahu kita panggil menyempurnakan dia punya penyusuan, ya, mungkin boleh kita tengok ayat 223 surah Al-Baqarah,
ya, 220, 223, muka surat 35. Ya, 223 di bawah tu. 223 di bawah tu apa ceritanya? Ya, jadi cerita tentang orang-orang perempuan, ya. 223 ya, bawah tu. Ya, ni 233 Ustaz. 2 233. Oh, 233, sorry. 233. 233 atas lagi. 233 wal walidat, ya. Muka surat 37. Tuan-tuan boleh buka Quran muka surat 37 ataupun tengok je suratul Baqarah surah 2 ayat 233. Ya, kita jumpa perkataan tu nanti, ya. Baca saja sekali, ya. Wal walidat, ya, dan ibu-ibu yang melahirkan. Sebab kalau dia tak melahirkan, dia tak boleh keluar susu. Ya, wal walidat dan ibu-ibu yang melahirkan, yurdi'na, ya, dia boleh menyusukan auladahunna, anak-anak dia. Haulaini kamilaini 2 tahun lengkap. Mana 24 bulan. Liman arada, bagi sesiapa yang nak yutimar radha'ah, menyempurnakan susuan. Jadi maknanya nak sempurna susuan 24 bulan. Kurang kalau tak ada susu badan tak ada masalah lah, ya. Tapi kalau ada susu badan, susukanlah 24 bulan. Kalau dia tak cukup susu badan, ya, dia nak minta anak dia disusukan oleh perempuan lain, ya, tidak ada masalah. Dengan syarat perempuan yang nak menyusukannya itu mesti dapat izin daripada suami dia. Macam masa pandemik dululah, ya, orang perempuan yang banyak susu badan, ya, dia iklankan untuk menyusukan anak orang lain. Sebab suami dia, ya, tak bekerja kerana kilang tutup, ya, ataupun kerana faktor-faktor tertentu tak boleh pergi berjabat, ya, maka tak boleh buat kerja lah, ya. Tak boleh buka restoran, ya, tak boleh buka tu, tak boleh buka ni. Maka isteri dia ada susu badan yang lebih, dia nak jual, ya, dengan izin suami, tak ada hal, boleh. Ya, cuma dia kena menentukan siapa budak yang isap susu pada dia tu. Siapa budak yang ambil susu pada dia, ya, supaya nanti tidak berlaku perkahwinan antara adik-beradik susuan. Okey, tuan-tuan. Liman arada an yutimar radha'ah wa 'alal maulud, ya. Lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dia sampailah ayat di bawah tu, ya. Mana perkataan Fisal tu apa, Syarin? Kat mana perkataan Fisal? Di bawah tu, ya, baris yang ketiga. Okey. Fa in arada fisalan antaradin minhuma. Ada cerita, ya, tentang fisal, ya. Nanti tuan-tuan baca baliklah, ya. Nanti ada peluang lain kita baca balik. Jadi perkataan fisal merujuk kepada cerai susu. Cuma anak-anak yang dicerai susu pun dipanggil fisal, terutamanya anak-anak unta. Ya, dan waktunya waktu tadilah, ya. Okey, ada soalan apa tentang solat awabin, ya? Memang ada pendapat yang mengatakan solat awabin tu dibuat pada waktu maghrib, ya, antara maghrib dengan isyak. Tapi macam tadilah, kalau waktu maghrib dan isyak tu orang tu sibuk nak sembahyang awabin, kalau dia ambil pandangan tu lah, ya, mana tak sempat lah nak mengaji di masjid surau, sibuk dengan sembahyang. Orang pula ceramah, ya, gunakan mikrofon. Boleh tak khusyuk? Ya, tak khusyuk dia, ya. Jadi semua situasi konteks itu, ya, apa kita panggil, memberi gambaran bahawasanya yang lebih utama maksud solat sunat awabin itu bukan antara maghrib dengan isyak, tetapi ialah pada waktu duha, ya, waktu duha, seperti mana yang disebut, ya, oleh Zaid bin Arqam, ya, bahawasanya Nabi sebut solat duha, solat awabin itu adalah solat duha kerana dilakukan pada waktu anak-anak unta bangun daripada tempat berehat mereka. Ya, maknanya waktu matahari sudah mula memancarkan sinar. Ya, dah naik lagi matahari. Ini waktu afdal duha lah. Ya, solat sunat awabin ini adalah solat sunat duha pada waktu yang afdal. Ya, kalau kita buat pada waktu dekat-dekat Zuhur. Zuhur kita 1.10. Ya, kita pukul 12.50 baru nak solat duha. Itu bukan awabin. Ya, dia solat duha biasa. Awabin mesti tadi tu. Selepas isyraq, ya, kita kata paling kurang half an hour selepas isyraq. Ya, isyraq dah selesai, kemudian setengah jam lepas tu. Ya, maka itu boleh dikategorikan sebagai solat sunat awabin. Meaning solat sunat awabin adalah solat sunat duha yang afdal waktunya. Ya, itu kalau ustaz boleh detailkan. Ada soalan? Tuan-tuan ada apa-apa? Ada, tak ada? Tak ada, ya? Ustaz, macam mana ada banyak anggapan yang mengatakan solat duha ni untuk murah rezeki? Ada kan Ustaz? Ya, betul, ya. Kunci kan rezeki. Ada hadis kat benda. Yalah, mungkin lebih pada pengalaman kok orang yang mengerjakan solat duha tu. Pengalaman, ya. Jadi berdasar pada personal experience,
orang yang solat duha tu Allah buka pintu rezeki, ya. Tapi macam tadilah tak sabit pula mana-mana cerita, ya. Macam orang baca surah Waqiah lah. Siapa baca surah Waqiah, dia tidak akan disentuh oleh kemiskinan. Sedangkan dalam surah Waqiah tu tak ada pula cerita pasal, ya, Waqiah tu cerita pasal orang dapat syurga, dia cerita tentang nikmat syurga, kan? Cerita orang yang ashabul shimal, orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, masuk neraka. Tak ada pula cerita tentang kekayaan, ya, dunia meniaga ke apa, tak dengar lah pula, ya. Jadi macam tadilah, mungkin salah faham, ya. Tapi macam tadilah, ya. Jangan pula, kalau macam tu saya tak nak solat duha lah, ya. Kalau dia bukan kunci pintu rezeki, tak boleh lah, ya. Solat duha, ya. Jadi maknanya dia lebih pada orang yang bertaubat. Dan seperti mana biasalah, orang yang taubat, Allah terima taubat, dia minta apa pun dapat. Ya, minta rezeki Allah bagi, ya. Minta kesihatan insya-Allah Allah bagi, ya. Minta nak pandai agama Allah bagi, ya. Minta untuk dipermudahkan urusan-urusan dunia dengan keluarga, anak isteri dan sebagainya Allah bagi. Jadi dia punya kunci itu terletak pada solat tu. Kerana solat duha pada waktu tadi dipanggil solat sunat taubat. Ya, solat tawabin. Dia tak panggillah solat sunat taubat, ya, dipanggil solat sunat tawabin, orang yang bertaubat. Apabila kita bertaubat, Allah terima taubat, ya, maka itulah dia buka pintu rezeki dan pintu-pintu yang lain. Dia bukan rezeki saja, semua. Ya, sebab bila kita taubat, Allah dah terima, kita tak ada dosa dah. Bila tak ada dosa, apa minta pun dapat. Ya, bila Allah dah sayang, kita minta lah apa pun. Ya, kerana biasanya orang yang Allah sayang, ya, dia tak minta banyak. Ya, pasal apa? Kita yang tak banyak ni, ya. Kita yang banyak minta, ya. Tak salah, tak ada masalah, boleh je. Cuma timing tu, ya, dia lebih pada apa kita panggil secara indirect lah, ya, kerana kita dah bertaubat, Allah terima taubat, sebab itu kita minta apa pun Allah bagi. Dia bukan sekadar rezeki saja, semualah, kesihatan, ya, kebijaksanaan, ya, betul dalam memberi penilaian, dalam menghukum, macam kalau hakim mahkamah, ya, ataupun dalam kehidupan ni lah, apa sajalah, ya, Allah buka pintu dia. Pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, including rezeki. Itu kalau Ustaz lah punya pandangan. Okey, ada lain, silakan. Tak ada, ya? Kalau tak ada kita, ya. Tak ada, Ustaz. Solat sunat duha yang dikerjakan awal dipanggil solat sunat awabin. Bukan, solat sunat yang paling awal isyraq dulu. Ialah after isyraq. Tunggu half an hour. Solat sunat awabin kan? Solat sunat awabin, betul. Jadi saya nak tanya, niatnya macam mana, Ustaz? Oh, niat macam tadilah, ya. Kalau niat mazhab Syafi'i macam orang biasa sebut, macam biasalah, sebab Nabi tak niat. Nabi tak niat lafaz. Nabi niat tapi tidak lafaz. Yang kita maksud Kak Zainab tadi tu, Ustaz tahu talafuz dia. Lafaz dia macam mana, ya? Macam orang Melayu lah, ya, usolli sunnatat tawabin lillahi ta'ala. Kalau akak nak tanya yang tu, Ustaz sebut macam itulah, tapi Nabi tak sebut, ya. Ini hanya untuk menguatkan perasaan hati kita je. Ya, sebab dalam kitab-kitab hadis memang tak pernah dengan Nabi sebut usolli sunnatan tu, tak ada. Sebab tu bila kita semayang di Mekah Madinah pun, orang Arab tengok semacam je. Kita tak usolli sampai 7 kali, ya. Arab sebelah pun kata, ya, memanglah usolli tu mana aku nak semayang. Ya, itu para ulama Nusantara, ya, yang sebut dalam kitab dia. Jadi niat tu sebab bila timing betul, tak ada isu lah, tuan-tuan. Timing tu betul. Ya, bila timing betul, timing tadi kan. Kalau kita buat, ya, pada pukul 12.45 saya sebut tadi, Zuhur 1.10, 12.45 buat, dapat tak makna tawabin? Tak dapat. Sebab tawabin timing dia tu. Bila timing dia Kak Nap? Ya, bila timing tadi, bila timing dia tadi? Setengah jam lepas isyraq. Tapi itu pun Ustaz cakap, ya, dia tak ada, ya, tuan-tuan. Kalau Indonesia, ya, 8 hingga 10.30. Ya, 8 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Indonesia Barat, ya. Jadi maksud ni waktu Jakarta ni, ya, Jakarta, ya, Bandung, ya. Yang beza 2 jam dengan Malaysia. Ya, lebih kurang 2 jam daripada Malaysia. Kalau Indonesia sebelah apa kita panggil, sebelah timur lagi tu, ya, apa kita panggil, apa nama tempat tu, ya, Surabaya ke apa tu, dah 2 jam setengah, ya, jauh beza tu. Ya, 2 jam setengah, lebih 2 jam setengah, ya, dekat 3 tak sampai lah 2 jam 45 minit kot, lebih kurang. Jadi ini waktu Indonesia Barat, ya. Jadi waktu Indonesia Barat ni waktu Jakarta lah lebih kurang, yang beza 2 jam dengan kita, ya. Tapi bukanlah maknanya tunggu pukul 10 dah, ya. Ini anggaran waktu saja. Pasal isyraq tu macam sekarang, isyraq 7.37.
Ya, 28 minit selepas terbit matahari. Ya, 27 ya atau 28 minit. Sebab kita punya habis waktu pukul 7.09 minit. Macam hari ni tuan-tuan boleh tengok, selesai solat solat subuh berakhir pada 7.09 minit. Jadi campur 28 minit. 28 minit campur 9 minit. Berapa? Ya, 7.37. 7.37 tu kalau kita boleh ambil wuduk dan angkat takbir solat 2 rakaat. Solat tu dipanggil isyraq. Ya, ataupun duha awal waktu, istimewa tu. Dia duha tapi istimewa. Ya, kerana dapat pahala macam pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya. Kemudian lepas solat tu kita zikir, kita doa semua sebagainya, tuan-tuan boleh buat kerja lain dulu. Jangan terus solat duha kalau boleh lah. Tunggu lagi. Paling kurang pun half an hour, ya, 40 atau 45 minit baru tuan-tuan bangun balik solat sunat duha tambah aja. Nak tambah 2 rakaat pun okey. Ya. Cuma isunya ialah adakah ya solat sunat awabin 8 rakaat ni kalau kita campur dengan solat isyraq 2 rakaat dia dah jadi 10 ya. Sedangkan kita tahu Nabi hanya buat 4 ataupun 6 ataupun 8. Ya, sebenarnya ustaz menunggu tuan-tuan tanya soalan tadi. 8 campur 2 jadi 10 ustaz, macam mana? Ya, itu isunya. Sebab tu penetapan waktu tu kita tak boleh nak fix kan. Sebab kita tak tahu tuan-tuan ya. Ini cuma Nabi sebut ya kerana Nabi observe anak-anak unta ya dia bangun pada waktu tersebut. Dan Nabi tak sebut waktu sebab ya tak ada jam lagi pada waktu tu. Jadi para sahabat ya hanya melihat situasi seperti mana Nabi sebut. Cuma sekarang ni lebih-lebih lagi kita tak duduk di negara Arab, macam mana waktunya? Payah juga. Ya, jadi kalau personally kalau ustaz kita dah buat 2 rakaat isyraq tambah 6 je lagi. Ya, mudah-mudahan 6 tu pun dah termasuk awabin. Sebab awabin ni tak mesti tuan-tuan buat 8. Ya, tuan-tuan boleh buat 2 rakaat sudah. 4 boleh, ya, 6. Kerana kita dah buat isyraq tadi. Kalau ustaz takkan buat lebih daripada 8. Kalau isyraq dah buat 2, tambah je 6. Ya, 6 tadi boleh tak masuk kategori awabin? Boleh. 2 rakaat pada waktu tersebut pun awabin. 4 pun boleh, 6 pun boleh, 8 yang terbaik. Tapi kalau kita dah buat 2 isyraq, pasal apa kita tambah sampai 8? 6 cukup lah. Boleh apa Kak Nap? Okey ya? Boleh Ustaz, boleh. Terima kasih. Selesai ya. Kita habiskan ya. Anas bin Malik ya sebut Rasulullah bersabda man solat duha isnatai asyrata rakaatan. Ya. Siapa yang solat duha 12 rakaat ya. Kemudian Allah sebut banallahu lahu ya. Nabi kata Allah sebut Allah bina baginya qasran, satu istana di syurga. Tapi hadis ni riwayat Imam Tirmizi ya. Hadis ini hadis yang lemah. Ya, jadi tak boleh solat duha lebih daripada 8 rakaat. Ya, kalau di sini disebut haram. Kalau ustaz makruh je. Ya, tak adalah kita ambil sampai haram kan. Jadi solat duha tak payah buat lebih daripada 2, dah boleh pada 8. Cukuplah. Sebab tu kalau ustaz personally kalau isyraq dah buat 2, timing awabin tu kita buat 6 saja. Ya, totalnya jadi 8. Sudahlah. Ya. Kemudian yang terakhir daripada Aisyah qalat ya, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya muka surat 206. Ya, Nabi masuk ya baiti ke dalam rumahku ya fasalla duha samaniya rakaat, Nabi sembahyang 8 rakaat. Riwayat Ibnu Hibban ya dalam kitab sahihnya. Hadis ini hadis yang sahih menerangkan bahawa solat duha yang paling banyak yang Nabi buat ya kata Aisyah adalah 8 rakaat dan ya dilarang solat duha lebih daripada 8. Jadi tak payah buat lebih lah. 8 tu dah cukup lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, selesailah ya untuk solat duha. Akan datang kita baca bab lain dah pula. Solat berjamaah dan imamah ataupun tajuk-tajuk yang lain. Kalau nak terus kita sambung je 206 akan datang. Ada apa-apa? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Solat isyraq tu boleh buat kat rumah ke? Sebab hadis tu cakap lepas Nabi solat jemaah subuh. Baru boleh buat isyraq tu. Tapi kita kat rumah boleh buat ke? Boleh. Ya, kalau tidak tak adil lah kita kata lelaki je lah dapat sebab perempuan tak ada tuntutan pergi masjid kan. Cuma macam tadilah ya, kalau sembahyang di rumah pun kalau boleh tetap berjamaah juga. Usahakanlah berjamaah di rumah. Dengan anak buah ke, dengan anak ke, dengan menantu ke, usahakanlah. Unless kalau tuan-tuan duduk seorang. Duduk seorang memang nak buat macam mana. Ya, sebab tu Ustaz tengok kecenderungan ramai para muslimat ni ya, kalau dia duduk seorang macam mana pun dia usaha untuk pergi masjid ya. Tapi perempuan tak ada tuntutan pergi masjid. Even kita dah baca cerita sahabat-sahabat ya di kalangan perempuan di zaman Nabi,
Bila sampai satu tahap umur, mereka memang minta ya Nabi benarkan mereka solat di rumah. Memang Nabi pun sebut ya solat di rumah aja. Orang perempuan tak ada tuntutan. Ya, malah sahabat Nabi ya, nama Itban bin Malik. Itban bin Malik ni dia ahli Badar, ya. Jadi beliau ni sampai satu tahap dia buta, tuan-tuan. Jadi tak ada orang nak pimpin dia pergi ke masjid. Ya, jadi dia panggil Nabi datang rumah dia. Bila Nabi datang, Nabi solat di satu tempat, di situlah Itban tu solat sampai akhir hayat dia. Ya, kerana dia ni buta dan tak ada orang nak pimpin dia pergi masjid. Tapi kalau ada orang pimpin dia pergi masjid dia. Kalau tidak, sembahyang di rumah. Jadi kalau orang yang sembahyang di rumah bersendirian pula, ya, dapat tak dia macam tadilah ya, by apa kita panggil by definition macam tak dapat lah. Tetapi ya, semua tu atas limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat jugalah Kak Mai. Ya, sebab itu kita dengan Allah. Ya, nak buat macam mana kan? Kita seorang di rumah. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Haji Mat Syah ada apa untuk tutup majlis? Kalau ada ucapan apa-apa silakan. Tak ada apa-apa Ustaz. Ucapan Ustaz aja. Ucapan terima kasih kepada Ustaz. Sama-sama. Terima kasih juga pada semua, Haji Mat Syah, pada Haji Nazri, pada tuan-tuan dan puan-puan yang tanya soalan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa pada minggu-minggu yang akan datang lah. Ya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kitab Bulughul Maram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nazri. Terima kasih semua. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa antum jazakumullah khairan. Jazakumullah. Jazakumullah khairan Ustaz. Sama-sama.